Siapa nak minum air? InsyaAllah boleh minum dulu sementara kita setting sampai tak makan lagi. Ada kuih. Boleh insyaAllah. Sila. Boleh. Sambil Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dengar insyaAllah. Baik, insyaAllah. Kita mula dalam masa few minit insyaAllah. Kita akan mula few minit. Ya, semua kalau agak jauh ke depan sikit ya. Kecuali kalau ada penyakit apa? Coronavirus. Kalau ada simptom lah, tak ada simptom tak apa kan. Okay, insyaAllah kita mula dengan Ummul Quran, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما أما بعد. Macam rendah kejap. Macam mana? Oh ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama-tama kita syukur pada Allah SWT dengan keizinan Allah kita diberikan kesempatan untuk bersama-sama pada pagi ini. Pertama-tama sekali saya minta maaf kerana lambat. Kemudian kawan yang tuan punya apa? Ni depan kosong lagi. Tuan punya apa kita panggil? Jabat ni pun Allah izin dia tengah kena gastrik, sakit. Dia tak dapat datang lewat sikit. Boleh. Baik, alhamdulillah. Pertama-tama kita panjatkan syukur pada Allah SWT. Kita mengikhlaskan hati kita, kita membetulkan niat kita supaya segala apa yang ada dalam kehidupan kita, dalam hati kita ni hanya satu je, nak dapatkan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Selawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasul yang menjadi contoh kepada kita. Banyak petunjuk-petunjuk baginda, banyak petunjuk hadis-hadis Nabi tentang kehidupan kita, terutamanya
yang genting sekarang ini di akhir zaman. Alhamdulillah. Pertama-tama tuan-tuan puan-puan rahmati Allah, minggu lepas kita bincang panjang. Saya rasa dia orang kata 3 jam. 3 jam Saya pun tak perasan 3 jam. Jadi sebenarnya saya nak habiskan kronologi daripada kita mula daripada 1897, iaitu kronologi Pakatan Jahat bermulanya gerakan Zionis antarabangsa sehinggalah kepada 230 secara brief. Saya nak habiskan juga sampai 230 tu, tapi secara ringkasan. Jadi insya-Allah detailnya kita akan buat dari masa ke masa, mungkin malam. Contohnya Big Reset, nak cerita pasal ekonomi sikit, nak cerita pasal macam mana plan dia orang untuk nak meruntuhkan Al-Aqsa dan sebagainya. Kita akan cerita mungkin dari masa kita detail daripada setiap kronologi, kita akan cerita pelan-pelan lah. Tapi kalau nak cerita semua tak sempat. Baik. Jadi pada hari ini saya nak mulakan dengan satu berita yang keluar pada 7 Disember yang lepas, iaitu di mana United Nations telah menyatakan, dia tidak menyatakan, dia meramalkan. United Nations meramalkan bahawa tahun 2021 adalah tahun malapetaka. Itu tajuk dia. Tahun 2021 tahun malapetaka. Ini bukan saya cakap ni, United Nations cakap. Jadi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu atau United Nations di New York telah menyatakan bahawa tahun 2021 akan menjadi tahun krisis kemanusiaan paling buruk. Krisis kemanusiaan paling buruk, iaitu sejak PBB ataupun United Nations ditubuhkan. Bila PBB ditubuhkan? 1944. 1945 lebih kurang itulah. 1945. Dan maknanya tahun 2000, kalau 1945, tahun 2000 1945. Tahun 2025 lebih kurang 80 tahun 80 tahun. Jadi dia menyatakan ini semua adalah merupakan bukan ramalan Macam kita sebut, dia bukan ramalan, dia plan, perancangan. Kalau dikata kami meramalkan begini, kami itu siapa kami? Kami itu organisasi yang tersusun, yang telah ditubuhkan. Jadi bila dia cakap tu, itu adalah dia panggil apa? Salah satu teknik brainwashing. Dan salah satu teknik nak menyatakan apa yang dia nak buat dalam masa yang terdekat. Jadi apabila dia menyatakan 2021 tahun krisis kemanusiaan paling buruk, tanpa menyatakan kenapa dan apa, tapi dia adalah sebut kat bawah sikit, boleh. Boleh dengar. Testing satu. Okey, boleh tak dengar? Boleh dengar. Okey, bolehlah insya-Allah. Boleh. Baik. Jadi bila dia kata 2021 adalah tahun krisis kemanusiaan paling buruk, diisytiharkan, paling buruk semenjak United Nations ditubuhkan, maka kita nak pandang serius lah. Pandang serius. Dan Ketua Program Makanan Sedunia, David Beasley berkata bahawa kebuluran sedang menanti 12 buah negara. 12 buah negara dia cakap kebuluran. Sedang menanti, maknanya dah berlaku lah. Dah berlaku sebenarnya. Dan kemudian dia kata bencana ini adalah sebab kesan pandemik terhadap negara-negara yang membangun. Dan kita tidak mungkin dapat membiayai semuanya, dia kata. Sebab tu dia minta duit daripada semua 193 anggota PBB di United Nations, negara-negara tu. Dan dia menggambarkan bahawa akan berlaku peningkatan 40% krisis kemanusiaan
Jadi krisis kemanusiaan ni daripada makanan, daripada sebab virus, vaksin, ataupun dari sebab peperangan dan sebagainya. Maka tambahan 40%, bukan 40%, 40% tambahan penduduk yang akan memerlukan bantuan kemanusiaan. Maka United Nations meminta 35 bilion untuk bantuan tersebut. Dan kemudian pada perkembangan lain, Tedros Adhanom menyatakan bahawa dia memerlukan peruntukan sebanyak 4.3 bilion untuk vaksin. Dia menyatakan bahawa negara-negara yang tak mampu beli, jadi Malaysia ni kategori yang mampu beli lah. Negara yang tak mampu beli akan dibekalkan vaksin. Maknanya dia nak bagi semua orang vaksin. Tak mampu pun dia kena bagi mampu juga kan. Iaitu dia akan minta bantuan 17.4 bilion Malaysia, Malaysia. Ataupun 4.3 bilion Amerika. Jadi ini adalah apa yang digambarkan oleh United Nations. Jadi kalau kita tengok balik kronologi yang lepas, kita akan dapati 2021 ni cukup 100 tahun penubuhan CFR. CFR ditubuhkan pada tahun 1921. Kalau tak silap saya lah, 1921. Jadi 2021 akan cukup 100 tahun. 2021 juga cukup 50 tahun WEF ditubuhkan, World Economic Forum. 50 tahun. Jadi nak sebut kat sini kan macam coincidence lah. Nampak macam kebetulan. 100 tahun, 50 tahun kan. 100 tahun CFR ni apa CFR? Council on Foreign Relations ni. Kalau kita kata kafara yang dikatakan Rasulullah kan. Kafara CFR. Jadi dia adalah merupakan satu organisasi yang menubuhkan United Nations. Yang menubuhkan ataupun yang mencadangkan dan membuat gagasan dan proposal semua dia buat. CFR. Dan kemudian United Nations ni adalah agensi yang menggabungkan seluruh kepimpinan dunia. Seluruh kepimpinan dunia. Maknanya dia memegang kepimpinan dunia. Pemimpin dunia ni di bawah United Nations lah. Secara umum macam itulah. Nak sebut struktur dia. Kemudian apabila kita menggambarkan demikian, maknanya 2021 ni cukup 100 tahun dan pada masa sama 2021 juga cukup 50 tahun penubuhan WEF. Apa WEF? World Economic Forum. Dia adalah satu agensi yang kita melihat bagaimana dia lah yang merancang banyak perkara-perkara ataupun kita kata yang nak melaksanakan Agenda 21 Agenda 21. Yang mana Agenda 21 ini adalah merupakan satu agenda yang komprehensif daripada 2001 sampai 2100. Iaitu di abad 21. Jadi saya dah cerita dah lebih kurang kronologi yang pada minggu yang lepas. Agak panjang saya cerita dah. Saya tak nak ulang lah. Cumanya apa yang saya nak gambarkan di sini, mereka menyatakan bahawa sesungguhnya apa yang berlaku kepada tahun 2021 adalah merupakan satu yang akan berat. Lebih berat. Dan sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan rahmat Allah, yang dijangka oleh beberapa orang, termasuk beberapa orang profesor yang saya jumpa, saya tak sebut nama lah, yang buat kajian. Mereka menyatakan bahawa COVID-19 ni akan berkembang, dan saya nyatakan pada siri yang lepas, mereka akan buat sampai peringkat ada timbul mutasi COVID-21. COVID-21. Jadi COVID-21 ni kita sebut lama dah, daripada beberapa siri yang lepas kita sebut dah. Dan sekarang ini, semalam ke kemarin, ada satu berita daripada UK. Apa berita dia? Berita dia ialah lapangan terbang apa? Lapangan terbang, siapa yang tahu UK, siapa belajar UK sini? Heathrow. Lapangan terbang Heathrow ditutup, complete lockdown. Sebab dia kata
new virus found. New virus found, mutate. Jadi maknanya COVID-19 dah mula mutate. Jadi kita nak masuk 21 ni, kita akan panggil COVID-21. Jadi apabila COVID-21 keluar, maka lockdown akan bertambah. Dia akan ada sampai 4-5 gelombang sehinggalah dijangka oleh mereka yang melihat ni, mengkaji ni. Saya cuma petik-petik saja. Sehinggalah tahun 2025. Jadi bayangkan sekiranya lockdown bergerak gelombang pertama, gelombang kedua, 3, 4, mungkin gelombang kelima ke, tak tahulah berapa gelombang, wallahu alam. Maka lockdown akan berterusan, apa akan jadi dengan ekonomi dunia? Ini satu benda yang kita nak kena perhatikanlah. Dan 2021 digambarkan oleh WEF, World Economic Forum, juga menggambarkan satu yang besar akan berlaku juga dari sudut ekonomi. Jadi dijangkakan bahawa ekonomi akan semakin jatuh pada tahun 2021. 2021 ni jangkaan. Dan di sini digambarkan oleh WEF, kita nak, kita tak nak, kita terpaksa melakukan dipanggil big reset. Big reset maksudnya ekonomi ni akan di-reset semula. Dan maksud big reset ini ialah dia akan habiskan sistem bergantung kepada fiat money US dollar kepada digital currency. Itu yang dimaksudkan big reset. Maknanya big reset ni dia akan buat semua dunia ni tak ada dah duit-duit ni. Duit ringgit-ringgit lah, duit ringgit, duit Singapura, rupiah, duit US dollar tak ada. Semua guna digital money. Untuk ke arah itu, dia tak boleh ke arah itu sehingga ekonomi menjadi parah sangat. Terlalu parah sangat sehingga kan mereka terpaksa buat, mereka kata kita terpaksa buat big reset. Maknanya hutang-hutang akan dihabiskan. Kita kata hutang sekarang dah 180 trilion kalau tak silap saya, atau 188 trilion kalau tak silap saya. Satu dunia. Jadi maknanya campur. Maka akhirnya dia akan buat satu sistem yang baru. Nanti kita akan bincanglah big reset ni. Dan akhirnya semua akan tukar kepada digital currency. So digital currency ni maknanya kita nak kena apa? Nak kena ada account dengan dia lah. Account dia akan diberi kepada, kita kata berdasarkan kepada digital atau ID. Dipanggil digital ID. Ini dia punya plan lah yang kita sebut. Jadi apa yang digambarkan di sini ialah bagaimana lockdown akan bertambah parah. Bayangkan tuan-tuan dan puan. Sekarang ni kita dah susah dah. Dunia susah lah. Dunia, bukan kita saja, dunia. Dengan sebab virus, vaksin. Kemudian tahun 2021 dia kata malapetaka paling buruk. Maka digambarkan akan berlaku juga climate change. Perubahan cuaca. Jadi bayangkan dengan keadaan ekonomi teruk, cuaca pun bertambah teruk, menyebabkan bencana alam yang menyeluruh, ramai kena, satu dunia kena, sebahagiannya mungkin kena masalah banjir, mungkin sebahagiannya masalah kemarau, mungkin sebagai masalah dari sudut makanan, makanan crops habis semua, dan digambarkan sekarang ni pun banyak negara-negara yang sepatutnya mengeksport dah tak boleh eksport makanan. Contohnya China, dia banyak simpan makanan dia sekarang. Jadi kita nak tengok sini, bayangkan dia punya kesusahannya bertampuk-tampuk lagi. Lepas satu. Sehinggalah apabila berlaku kesusahan yang memuncak tadi, maka mereka akan menawarkan big reset kepada ekonomi dunia. Dia kata kami langsaikan semua hutang. Kami langsaikan semua hutang yang ada, dan kemudian pada masa yang sama kami bagi pula kepada kamu duit ataupun wang tadi, digital money tadi, untuk keperluan-keperluan hidup, makanan, minuman dan sebagainya. Dan kemudian as a result, kita ambil kamu punya pemilikan. Apa yang tuan-tuan ada kan? Yang tuan-tuan ada tanah, tanah milik dia. Maknanya kalau kita ada tanah, dia bagi kita lebih sikit lah dia punya duitnya. Tapi tanah milik dia. Rumah milik dia. Sehingga akhirnya sampai satu peringkat, dia akan memiliki semua sekali. You own nothing, but you will be happy. Kamu tidak akan memiliki apa-apa, tetapi kamu mempunyai kegembiraan. Sebab boleh makan, boleh minum. Jadi ini adalah apa yang digambarkan oleh WEF di conference di Davos baru-baru ni, Januari 2020. Dia membayangkan
Dia membayangkan tentang perkara ni dalam konferensi tersebut dan juga dalam tulisan-tulisan dia. Jadi apa yang kita nak gambarkan kat sini, bagaimana sesungguhnya perkara yang sedang berlaku pada hari ini ialah satu perkara yang amat menyusahkan. Peperangan mungkin juga akan berlaku. Saya melihat kepada contohnya pergerakan di Middle East sekarang. Kalau kita tengok di Middle East, apa yang berlaku di Middle East tentang Arab tadi, 4 negara Middle East. Kenapa Middle East penting, tuan-tuan? Sebab Middle East itu ada Baitul Maqdis. Dekat situ ada Palestin. Dan Baitul Maqdis ni sebenarnya fokus dia. Kalau kita tengok, Masjid Al-Aqsa telah pun dikuasai oleh mereka. Maknanya bukan lagi milik umat Islam, sekarang milik umat Islam lagi. Milik umat dunia, milik manusia. Maka maknanya dia dah kontrol semua. Maknanya dia dah boleh, dia dah adalah dia punya networking jaringan kepimpinan dunia tadi. 4 negara hancur. Libya, Syria, Yaman, Iraq. 4 negara Arab dia dah habislah. Perang. Kemudian pada masa yang sama, kita melihat peperangan Cold War di antara Saudi dengan Iran. Walaupun tak pernah isytiharkan Saudi Arabia berperang dengan Iran, tak pernah isytihar. Tapi Cold War dia sentiasa berlaku. Dan yang menjadi satu perkara yang kita rasakan amat penting untuk kita tahu ini ialah apabila Prince Faisal bin Farhan, iaitu Menteri Luar Saudi, telah pun mengumumkan beberapa tahun yang lepas, mengumumkan bahawa Saudi Arabia adalah merupakan negara Arab yang pertama mahu melakukan normalization, iaitu membina hubungan dengan Israel. Yang pertama, walaupun dia buat senyap-senyap, tapi yang pertama, bismillah. Dia tak umumkan, bismillah. Jadi dia telah mengumumkan, dia kata, Saudi adalah negara yang pertama telah mengadakan normalisasi dengan Israel. Beberapa tahun sebelum 2020 lagi. 2017 kita dah bincang. 2015 dah bincang. Dan walaupun King Salman mempertahankan Palestin, bapaknya mempertahankan Palestin. Tetapi dia kata sekarang ini King Salman dah sudah tidak ada, kita kata tidak ada pengaruh, tak ada kuasa, masih lagi diperintah. Dia kerja tapi tak ada pengaruh dah. Maka telah dipengaruhi oleh Muhammad bin Salman, anak dia. Dan anak dia memang tidak pedulikan Palestin. Maka dia telah pun melakukan normalisasi secara tersirat dalam cara kita nampak lah. Lebih awal lagi daripada yang dilakukan oleh UAE, Bahrain yang kita tengok secara depan-depan. Dan apakah peranan Saudi ni? Saudi sebagai pemegang 2 masjid terbesar, iaitu Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Maka dia juga akan menjadi orang yang menjadi jurucakap kepada Masjidil Aqsa. Itu peranan dia. Dia akan menjadi orang yang akan normalizekan di antara Masjidil Aqsa itu daripada dipunyai oleh orang Islam sahaja kepada masjid yang dipunyai oleh 3 agama Ibrahimiyah. Kristian, Yahudi dengan Islam. Jadi akan 3-3 ni berhak, dia kata. Jadi yang cakap ni bukan Yahudi, orang Islam cakap. Raja yang cakap ni kan. So dia kata 3-3 ni berhak. Yahudi, Israel, Yahudi, Nasara, Kristian dan juga Islam. Maka setelah 3-3 itu dia satukan, maka dia mengatakan kita kena membina satu tempat ibadah yang barulah, yang sesuai dengan ketiga-tiga tadi itu. Dia panggil the Third Temple. Dan pada Disember 2019, sebelum yang lain-lain tangan, sebenarnya Saudi telah pun ada relation secara erat dengan Israel. Jadi sebab tu kita lihat negara Arab yang saya sebut ni, negara yang dah ada dengan Israel. Daripada ada berapa semua? Ada berapa semua negara Arab? Ada lebih kurang 15 lah.
And yang bersama Egypt and Israel, Egypt, Jordan, Lebanon dah bersama kan. Baru-baru ni Oman, Bahrain, Oman dah setuju secara tersirat, belum tersurat lagi. Kan. Saudi pun tersirat lagi. Kemudian begitu juga UAE. Kan. Jadi kita akan melihat akan ada 2 blok di Middle East. Blok yang pertama, blok yang bersama dengan Saudi dan yang bersama dengan Israel, dan blok yang kedua yang mana kebanyakannya berada dalam keadaan yang susah, tidak ada kekuatan, dan akan bersama-sama dengan Palestin. Termasuklah kita lihat yang bersama-sama dengan Palestin sebenarnya masih lagi lah dari sudut Kuwait. Kuwait masih lagi diam, tak bersama, dan sebagainya lah, ada 2-3 lagi. Qatar, dan juga Turki. Turki. Jadi apabila kita melihat hal ini, maka kita melihat bagaimana akan kemungkinan besar akan berlaku satu goncangan, satu gegaran di sebelah Middle East. Yang mana apabila mereka bersetuju untuk nak membina Haikal Sulaiman, the Third Temple itu, maka bermulalah kepimpinan baru dunia yang akan timbul. Sebab digambarkan oleh General Wesley Clark pada tahun 2014. Dia cakap dalam satu wawancara. Siapa General Wesley Clark ni? Dia bekas kepada ketua Angkatan Tentera lah, Amerika. Dia kata apa? Dia kata kita kena menghabiskan Middle East, Middle East ni untuk dikuasai secara paksa, secara perang, dalam masa 5 tahun hingga 10 tahun. 2014, 10 tahun, 2024. 2024. Maknanya dia target 2024 tu, kira Middle East ni semua dah duduk bawah dia lah. Dia macam itu. Jadi kalau kita melihat tentang apa yang berlaku, maka sudah tentulah kita melihat kemungkinan besar akan berlaku satu pertembungan yang akan memuncak di antara orang-orang Islam sama Islam. Orang Islam sama Islam akan mungkin berlaku pertembungan. Sama ada orang Islam, dan isunya ialah Palestin. Isunya ialah Baitul Maqdis. Dan kemuncak kesusahan, kemuncak peperangan, kemuncak kematian, begitu juga one world religion, kemuncak kesesatan akan berlaku, dan kepimpinan ini semuanya berlaku, kesusahan ini menuju ke arah kemuncak fitnah, iaitu akan keluarlah rajanya. Dan rajanya yang kita rasakan sebagai orang yang akan memberikan kesenangan kepada yang susah-susah tadi, bawa penyelesaian. Ya, sebab itulah pada hari ini saya ingin mengajak diri kita sama-sama melihat sedikit mungkin sebagai mukadimah kepada solusi. Tapi kita tak sempat nak bincang semua, tak sempat bincang apa yang sebagainya. Tapi kalau ada tuan-tuan nak tanya ke, nak tambah ke, boleh. Ini sebab tu kita ada macam ni kan. Kalau saya buat seorang-seorang kat dalam bilik tu, tak ada orang boleh tanya kan. Kalau tanya pun dekat sini saya tak tengok, habis pun saya tengok. Baik. Jadi yang pertama sekali, tuan-tuan dan puan rahmatullah, kita sedang menuju kepada fitnah akhir zaman. Fitnah ni maknanya kesusahan, kepayahan. Kita kata yang digambarkan oleh Rasulullah, makanannya susah, perang dan sebagainya. Al-harju, pembunuhan, peperangan. Maka fitnah akhir zaman ini Allah gambarkan dalam surah Al-Anfal ayat 25, semua orang kena. Semua orang kena. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wattaqu fitnah la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Wa'lamu annallaha syadidul iqab. Sadaqallahul azim. Takutlah kamu, bimbanglah kamu, berjaga-jagalah kamu dengan fitnah, dengan ujian yang tidak akan hanya menimpa orang-orang yang khusus saja. Tapi dia akan menimpa semua sekali. Ketahuilah bahawa sesungguhnya Allah SWT maha hebat, maha keras hukumannya. Dan fitnah ini adalah merupakan ujian yang terpaksa dihadapi. Apabila seseorang itu ditimpa fitnah, ditimpa ujian, maka seseorang itu diuji. Dan fitnah itu berlaku kepada orang-orang yang saleh, yang baik, ataupun orang yang zalim. Semua kena. Semua kena. Jadi sebab itu saya menyeru pada hari ini kepada
pemimpin-pemimpin yang sekarang ni rasa tak ada apa-apa ataupun kepada ulama-ulama kita yang kaya-kaya lah kan. Ulama yang miskin sebenarnya tak ada sangat kan, ulama yang kaya-kaya ni. Jadi kita menyeru semua orang akan kena. Allah gambarkan dalam Quran semua orang akan kena. Dan kemudian dalam surah Al-Imran ayat 186 Allah Subhanahu taala menggambarkan kepada kita tentang fitnah itu. La tublawunna fi amwalikum wa anfusikum wa la tasma'unna minal ladzina utul kitaba min qablikum wa minal ladzina asyraku adzan katsira wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min azmil umur. Ini surah Al-Imran ayat 186. Apa yang Allah sebutkan sini? Demi sesungguhnya kamu akan pasti diuji. Kamu akan pasti berhadapan dengan kesusahan pada harta benda kamu dan pada diri kamu. Dan demi sesungguhnya kamu akan mendengar dari orang-orang yang telah diberikan kitab dahulu daripada kamu dan orang-orang yang musyrik banyak tuduhan-tuduhan, cacian-cacian yang menyakitkan hati. Bukan saja fitnah susah sebagainya. Orang beriman ni dia akan berhadapan dengan fitnah, menyebabkan hatinya sakit. Kan? Dituduh berbagai-bagai tuduhan. Dalam pada itu, jika kamu bersabar dan jika kamu bertakwa, maka sesungguhnya yang demikian itu adalah dari perkara yang dikendaki. Yang dikendaki oleh kita mengambil berat, mengutamakan. Iaitu ubat dia apa? Allah gambarkan sabar dan takwa. Ubat dia sabar dan takwa. Jadi maknanya solusi ni Allah dah beritahu lah. Nak membina kesabaran. Macam mana nak sabar? Lapar nak sabar. Kemudian macam mana nak bertakwa kepada Allah. Jadi ini adalah antara perkara yang Allah SWT gambarkan dalam surah Al-Imran. Jadi sebab itulah hanya sedikit sahaja yang dapat diselamatkan ataupun dapat selamat dari fitnah ini. Maksud diselamatkan di sini dia akan bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Akan bersama dengan kebenaran Allah ketika ujian membara ni. Dan kemudian diikut di sini bahawa petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam antara golongan-golongan yang selamat. Antara golongan yang selamat mengikut petunjuk Rasul SAW, yang pertama sekali ialah menghindarkan segera dan menjauhi dari fitnah. Yang pertama, kita jangan cari susah. Menghindari fitnah. Menghindari fitnah maknanya salah satunya kita tidak menceburkan diri dalam fitnah itu. Kalau katakan fitnah perang, kita pergi perang. Belum lagi lah. Jadi digambarkan di sini, yang pertama sekali kita menghindari fitnah, jauhkan fitnah. Macam mana maksud jauh kita akan bincang nanti. Kemudian bersikap teguh dengan keimanan dan syariat ataupun syarak yang sahih. Bersikap teguh dengan iman, kena bina iman. Sebab nak bina sabar, dia tak boleh sabar kalau melainkan kita ada iman. Macam saya nak sebut kasih tuan-tuan. Katakanlah Allah izin kita punya makanan, kita punya pakaian, kita punya dari sudut keperluan kita tak ada, habis. Maka kita nak kena sabar. Macam mana nak sabar? Kita tak boleh sabar kalau kita ingat dunia ni lah segala-galanya. Tak boleh nak sabar kita. Kita boleh sabar bila kita ada janji yang kita rasa dalam hati kita, yakin dalam hati kita, iaitu janji Allah. Jadi iman, keimanan. Memahami kaedah. Kemudian kita kena faham macam mana kaedah solusi, penyelesaian yang telah dicadangkan, yang telah diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita, terutamanya berkenaan fiqhul akhir zaman. Terutamanya berkenaan kaedah-kaedah untuk kita selamat di akhir zaman ini. Dan ini adalah perkara-perkara yang kita nak kena sama-sama tengok. Pertama sekali saya nak ulang apa yang Allah Subhanahu sebut dalam Al-Quran, surah Al-An'am ayat 158. Ini penting tuan-tuan. Yang pertama, bagaimana Allah gambarkan, saya baca makna saja. Maksudnya, kedatangan sebahagian daripada tanda-tanda Tuhanmu. Pada hari di mana kedatangan tanda-tanda Tuhan kamu, itu macam tanda-tanda kiamat. Dalam tafsir yang lain menggambarkan yang dimasukkannya adalah Al-Masih Dajjal. Maknanya bila raja dia dah keluar, kita sebut tadi dia orang sasarkan, dia orang kontrol 2021, dia orang sasarkan. Ini perancangan mereka yang kita baca, yang kita tengok, yang kita kaji, perancangan mereka. Mungkin lebih cepat, mungkin lebih cepat tak adalah, mungkin lebih lambat, mungkin dia tangguh ataupun mungkin on time. 2021 dia nak bina Haikal Sulaiman. Tahun depan ni. Kita sibuk dengan lockdown, full lockdown. Kita sibuk dengan vaksin ke, virus ke, apa ke. Dia orang sibuk dengan nak membina Haikal Sulaiman.
Jadi, perancangan mereka 2021. Kalau tak dapat 2021, dia delay 2022. Kalau tak dapat 2023. Itu bergantung kepada kehendak Allah. Jadi, digambarkan oleh Allah SWT surah Al-An'am ini, sebahagian daripada tanda-tanda Tuhan kamu, ulama menggambarkan Al-Masih Dajjal keluar. Pada hari datangnya sebahagian daripada tanda-tanda Tuhan itu, pada hari Dajjal keluar. Tidak berfaedah atau tidak bermanfaat lagi iman seseorang yang tidak beriman sebelumnya, atau yang tidak berusaha mengerjakan kebaikan mengenai iman tersebut. Surah Al-An'am ayat 158. Ini ayat Quran, bukan hadis. Ayat. Surah Al-An'am ini menunjukkan keluarnya kepala tadi, Al-Masih Dajjal tadi, atau keluarnya rajanya, Messiah tadi. Kan? Sebab di kalangan padri-padri Yahudi ni, dia ada dua pandangan. Tentang siapa dulu? Al-Masih, the Messiah, Al-Masih, kita panggil Al-Masih Dajjal lah. Dajjal keluar dulu ke? Ataupun temple tu keluar dulu? Ada dua pandangan. Di kalangan ulama-ulama, rahib-rahib Yahudi ni. Dia tengok dia punya kitab dia. Taurah dengan Injil. Berdasarkan dua kitab ni. Jadi pada pandangan mereka, mereka nyatakan, sebahagian besar menyatakan, dia punya istana buat dulu. Maknanya dia punya haikal, temple buat, baru Dajjal keluar. Bila dia diisytiharkan diri dia, dia terus pergi ke temple. Setengah pandangan pula, dia keluar, dia isytihar dia raja, kemudian dia buat temple tu. Ada dua pandangan. Jadi kita tak kira lah mana-mana pandangan, maknanya dua tu dekat sangat. Dua tu dekat. Ini pandangan ahli kitab. Jadi apa yang saya nak gambarkan sini, Allah menyebut di sini, dalam firman-Nya, mengatakan kalau dia dah keluar, maka orang yang tak mempersiapkan imannya, yang tidak beramal sebelumnya, sebelum keluar tadi, maka tidak bermanfaat. Maknanya dia akan hanyut. Tak sempatlah masa tengok, Dajjal, dia tahu Dajjal contohnya. Tapi masa tengok Dajjal tu, kan, dia tak prepare iman dia. Dia tak prepare amal dia. Maka dia akan hanyut. Sebab ketika itu tuan-tuan, fitnah memuncak. Contoh, saya bagi satu contoh. Katalah Allah izin makanan. Makanan dicatu. Sampai peringkat makanan, tak ada makanan. Tak ada makanan. Kita tengok anak-anak kita menangis. Keluarga kita kelaparan. Masa tu kalau kita boleh jual kereta, kita jual kereta. Kalau boleh kita jual rumah, jual rumah. Kan? Jadi benda ni natural lah, natural. Maknanya kita dah tak ada makanan. Makanan tak ada. Kerja tak ada. Kerja tak ada. Nak bisnes pun tak boleh. Lockdown. Nak bisnes pun tak boleh. Yang ada rumah, yang ada kereta. Siapa yang nak beli rumah kereta ni? Akhirnya tawaran daripada Bank Dunia. Saya boleh, kami boleh. Boleh ambil. Bagi kamu duit, makan, minum. Tapi kereta semua tu kami milik. Rumah semua. Sekarang ni kita tak rasa lagi sebab kita belum lagi kat dalam tu. Masih lagi ada sarapan kat dalam bilik ni kan. Masih lagi kita boleh minum air. Nanti besok air pun tak ada. Air pun kena tutup, kena catu. Contohlah. Jadi digambarkan ketika itu ada ulama-ulama, ada pimpinan-pimpinan Islam kata, jangan berhutang, jangan ambil, tahan. Bersabarlah kamu, berimanlah kepada Allah, bertakwa, jangan ikut. Itu sistem Dajjal contoh. Maka ketika itu dia akan cakap, rakyat akan cakap, kita akan cakap, orang yang tidak bersedia tadi cakap, yazbillah misalnya. Dia kata apa? Adakah dengan beriman aku boleh kenyang, boleh hidup? Adakah dengan aku beriman dengan Allah, aku ikut Islam ni, aku boleh dapat makanan untuk anak-anak aku? Bolehkah? Ini perkataan yang akan keluar pada masa itu. Kenapa? Pada masa itu dah lapar. Masa itu dah sakit. Mungkin kita dah kena virus ke, mungkin kita dah ada segala ujian-ujian tadi. Maka tawaran daripada raja yang Al-Masih tadi datang. Bagi. Maka kata para ulama, jangan. Kau ambil ni, kau akan terperangkap. Jangan. Dia akan kata pada ulama-ulama kita, ataupun pimpinan-pimpinan Islam kita, kan, engkau adakah dengan bercakap aku boleh kenyang, anak-anak aku boleh belajar dan sebagainya. Ini ada perkataan yang keluar orang yang dalam keadaan terdesak. Darurat pada masa itu. Maka kita akan dapati orang yang tidak mempersiapkan imannya sebelumnya, ataupun amal sebelumnya, tidak akan mampu berhadapan dengan kemuncak fitnah yang berlaku pada masa itu. Sekiranya berlaku di zaman kita,
Jadi sebab itulah tuan-tuan, kita tak tahu berlaku 2025, 2024, kita tak tahu. Kan? Mungkin berlaku, mungkin tidak berlaku. Kita tak tahu. Cuma kita bincangkan ni perancangan mereka. Musuh perancang. Mungkin 50 tahun dari sekarang, mungkin anak cucu kita. Tapi inilah pelajaran yang penting untuk kita hadapi. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW telah bersabda, 3 perkara. Apabila ia keluar, tidak akan memberi manfaat akan iman seseorang. Dan setengahnya amal. Yang sebelumnya mereka itu tidak beriman. Yang sebelumnya mereka itu tidak beramal untuk melakukan kebaikan pada iman. Maknanya 3 perkara, kalau keluar, kata Rasulullah SAW, kan, pada masa itu iman dah tak bermanfaat. Tak kuat dah nak lawan. Tak kuat. Kalau dia tidak meningkatkan iman sebelumnya. 3 perkara itulah terbitnya matahari dari barat, keluarnya Dajjal, dan 3 ialah Ad-Dababah, iaitu binatang yang melata. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Yang sebut kat sini, Nabi menggambarkan tentang 3 perkara tadi. Ya, sebab itu tuan-tuan, apa solusi kita nombor 1? Nak berhadapan dengan fitnah yang besar yang digambarkan oleh mereka yang merancang. Dia sebut dah. Kan? Ada berlaku perubahan cuaca, akan berlaku pandemik, dah sedang berlaku dah pun sekarang ni. Kan? Akan berlaku. Dia ni 2 benda ni. Pandemik dengan cuaca ni akan mempercepatkan proses keluar Dajjal. Lagi cepat mati ramai, lebih cepat vaksin dikeluarkan contohnya, orang semua terpaksa bergantung dengan vaksin, lebih cepat climate ni, perubahan cuaca menyusahkan ramai manusia ni, maka lebih cepat banyak penderitaan, banyak kematian, lagi cepat dia keluar. Jadi dia nak keluar dalam keadaan kemuncak. Dia takkan keluar biasa-biasa. Macam kita lah kan. Kalau kita nak undang raja datang ke tempat kita kan. Takkan kita nak undang raja datang ketika semua tidak bersedia. Mesti semua dah bersedia. Kan? Maknanya dia datang tu sebagai orang baik menawarkan penyelesaian. Malaysia tak ada makanan. Dia kata, aku akan bagi kau makanan. Bagi beras. Bagi gula. Akan bagi semua. Bagi free. Pergi Indonesia pun dah ramai mati kebuluran. Dia datang bawa makanan. Jadi nak sebut sini, kalau raja nak datang, mesti semua dah sedia dah. Jalan raya dia dah cat, kan? Dinding semua dah cat, dah cantik semua sekali. Jadi dia datang, semua dalam keadaan elok aja. Begitulah. Apabila raja tu keluar, maka semua dalam keadaan paling susah, sehingga dia akan senang. Akhirnya orang sendiri akan cakap, inilah Tuhan, inilah Tuhan. Dia tak payah sebut pun. Akulah Tuhan. Tak payah sebut. Tetapi manusia akan menganggap dia Tuhan. Sebab dia memberi nyawa kepada manusia. Ini tak termasuk dengan sihir-sihir dia. Tak termasuk dengan perancangan-perancangan yang mana dia akan menyihir hati kita, menyihir pemikiran kita. Ini baru kesusahan fizikal ya. Kesusahan fizikal pun ramai yang akan tewas. Berbanding dengan kesusahan-kesusahan yang bentuk spiritual. Hati kita, akal kita, kesedaran kita, kemampuan kita berfikir. Maka inilah yang akan berlaku yang digambarkan oleh Rasul SAW. Sekiranya keluar dia 3 perkara tadi, maka tak bermanfaat sekiranya iman yang tidak disiapkan pada masa itu. Dan Rasul SAW menggambarkan juga dalam hadis yang lain, saya pendekkan di sini, Abu Umamah Al-Bakhili dari Rasulullah SAW, sesungguhnya ikatan Islam tidak akan terurai satu demi satu. Satu simpulan demi satu simpulan, setiap satu simpulan terurai, maka manusia akan bergantung kepada simpulan yang berikutnya. Yang pertama ialah masalah hukum dan pemerintahan, dan yang terakhir ialah solat. Ini juga salah satu solusi yang digambarkan Rasulullah SAW. Ketika mana Islam diserang, fitnah tinggi, maka pada ketika itu Nabi gambarkan yang pertama sekali ialah hukum dan pemerintahan. Kalau dulu seorang wanita dicerca, satu tentera datang nak bebaskan. Sekarang ni jutaan dibunuh. Jutaan menjadi pelarian. Dirampas rumahnya, hartanya, diperkosa depan mata. Dibunuh depan kamera. Diseksa. Tapi tidak ada bantuan pun. Orang Islam nak bagi bantu pun kita tak boleh nak bagi bantu. Malah orang Islam tak terasa pun nak pernah bantu kawan-kawan, saudara dia yang dalam keadaan begitu. Yang ini yang kita lihat bagaimana sistem pemerintahan dah tak ada dah nak menghantar bantuan-bantuan tadi. Dan yang paling akhir adalah as-salah. Wa akhiruhun as-salah. Yang paling akhir solat. Maknanya tuan-tuan rahmati Allah, hari ini
Kita melihat solat pun orang tak jaga. Fakta daripada JAKIM 1988. JAKIM dia dikeluarkan. And pada masa itulah, 1988. Kalau tak silap saya. 98, bukan 88, 98. Hanya 20% orang saja yang sembahyang 5 waktu sehari semalam. 20%. Itu pada tahun 1998. Sekarang agaknya berapa peratus? Baik. Yang sembahyang 20%, 5 waktu sehari semalam tu pula, berapa ramai pula yang khusyuk? Tuan-tuan dan Allah Ta'ala, saya nak sebut, nak tanya pada tuan-tuan, puan-puan sekalian, kita tanya diri kita. Kita tengok diri kita, tengok anak-anak kita, tengok keluarga kita. Agaknya dalam keluarga kita ni, dalam diri kita sendiri, kita khusyuk tak sembahyang? Sebab khusyuk tu menjadi kekuatan kepada solat. Solat yang tidak ada khusyuk ni, macam tak solat. Apa dia punya syarat khusyuk? Kata Imam Ghazali rahimahullah, nombor 1, kan, hudurul qalb, menghadirkan hati. Hati hadir ketika solat. Kan, masa solat tu, tak teringatlah. Kan, masalah-masalah dunia kita. Tak teringat dah. Jadi kita lihat, solat kita sendiri pun banyak lompong dia. Banyak kelemahan dan kekurangan. Bayangkan tuan-tuan dan puan, Dajjal datang, pertahanan yang terakhir yang digambarkan oleh Rasulullah SAW, kita tak ada. Pertahanan terakhir. Yang menunjukkan al-iman yang kuat tadi, ialah tandanya solat tadi. Jadi ini perkara yang kita nak melihat bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam membayangkan kepada kita berkenaan dengan solusi-solusi secara umum yang kita perlu lihat dalam kehidupan kita. Al-iman, mula-mula sekali sabar, takwa. Sabar, takwa. Macam mana nak dapat sabar dan takwa? Itu solusi nombor 1. Ini Allah sebut dalam surah Al-An'am tadi. Kemudian digambarkan pula tentang bagaimana kita nak kena menjaga iman kita, persiapan iman, persiapan amal. Kemudian saya bacakan tadi hadis tadi yang ketiga ya, solat sebagai tanda iman dan amal kita tadi hidup. Inilah yang digambarkan antara perkara-perkara. Sebab itulah tuan-tuan dan Allah, saya nak bacakan satu hadis Nabi, saya pernah bacakan. Saya bacakan pada hari ini hadis daripada yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Tirmizi. Hadis ini hasan sahih. Yang saya bawa semua hadis sahih tuan-tuan, insya-Allah. Dari Abi Najih Al-Irbad bin Syariah radhiyallahu anha telah berkata, radhiyallahu anhu telah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia telah menyatakan bahawa telah menasihati kami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menasihat pada kami. Maka nasihat yang diberikan oleh Rasulullah SAW itu menggeletarkan hati kami. Kami rasa gemetar, takut dengar. Dan sebahagian daripada kami menitiskan air mata. Sebahagian sahabat menangis bila dengar nasihat daripada Rasulullah SAW ini. Maka kami pun berkata, Ya Rasulullah, seolah-olahnya inilah nasihat yang terakhir. Maka berilah kepada kami wasiat ataupun pesanan. Jadi lepas Rasul cerita tentang akhir zaman. Rasulullah cerita tentang akhir zaman. Berlakunya fitnah ad-duhaima. Orang Islam sama-sama sendiri bergaduh, berperang. Sama-sama sendiri bunuh-membunuh. Fitnah yang menyebabkan orang Islam menjadi berpecah dua. Sebahagian jadi munafik, sebahagian jadi orang mukmin. Berpecah kepada orang Islam menjadi pagi ni beriman, petangnya kafir. Petang beriman, paginya kafir. Jadi banyak lagi hadis-hadis yang Rasul gambarkan tentang suasana akhir zaman. Menyebabkan sahabat-sahabat menangis mendengarnya. Maka sahabat minta nasihat. Ya Rasulullah, bagilah pesan pada kami. Macam mana nak berhadapan dengan fitnah-fitnah yang hebat itu. Maka dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku berwasiat kepada kamu. Ini dengar Rasulullah SAW. Yang pertama saya kata, hendaklah kamu bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Yang pertama sekali, takwa. Sebab tu tuan-tuan dan puan-puan Ta'ala, kita nak kena rasa kita ni nak kena kenal takwa. Nak kena tahu takwa tu apa. Nak kena faham macam mana nak proses takwa. Macam mana nak proses takwa tu. Itu paling penting sekali. Lebih daripada kita nak proses yang lain. Ini nasihat Nabi. Ini hadis sahih tuan-tuan. Hendaklah kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Takwa ni apa? Kita akan bincang nanti takwa ni apa. Dan kemudian mendengarlah kamu, taatlah kamu kepada pemimpin kamu itu walaupun seorang hamba yang memerintah kamu. Yang kedua, kena ada pemimpin.
Dan kena taat dengan pemimpin. Tapi pemimpin yang macam mana? Bukan pemimpin biasa. Kan? Pemimpin yang bertakwa jugalah. Kalau Rasulullah suruh kita bertakwa, pemimpin mesti 2-3 kali takwa daripada kita. Bukan nama pemimpinnya kena taat. Jadi pemimpin yang bertakwa. Dan dengarlah kepada pemimpin bertakwa tadi, walaupun dia daripada seorang yang hamba, seorang yang tak ada status. Kemudian, kerana sesungguhnya, barang siapa yang hidup daripada kamu, maka dia akan melihat perselisihan yang banyak. Siapa yang panjang umur, dia akan melihat perselisihan banyak. Sekarang pun dia banyak dah. Sekarang ni pun dah pening kan tuan-tuan. Tak tahulah tuan-tuan, saya pun pening. Dulu, kawan-kawan kita, kadang-kadang ada ustaz-ustaz yang nampak soleh, nampak bertakwa kan. Tengok-tengok fatwa lain sekarang ni. Dulu fatwa lain, sekarang fatwa lain. Dulu, bahagian nikah kahwin. Kita tengok yang nikah kahwin senang. Hukum laki-laki ataupun Muslim kahwin dengan Kristian. Jumhur ulama' menggambarkan boleh. 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 Dengan syarat ahli kitab. Jadi, ahli kitab ni siapa? Semua jadi ahli kitab. Jadi, kalau gitu kita semua pakat jadi ahli kitab, kata. Daripada Islam, masuk Kristian jadi ahli kitab. Boleh tak? Senang, Kristian tak payah sembahyang 5 waktu sehari semalam. Tak payah puasa sebulan Ramadan. Senang. Jadi ahli kitab ni ulama' hurai. Imam Syafi'i, semualah sekali. Dimasukkan ahli kitab ni ialah mereka yang keturunan daripada Yakub, Bani Israel. Yang keturunan tu. Yang dapat kitab Taurah. Kemudian dapat Musa, kitab Taurah. Dan kemudian dapat kitab Injil kan, contohnya. Ini ahli kitab. Dari keturunan tu. Bukan yang hidung peset kan. Bukan keturunan lain-lain, keturunan tu. Ini dikatakan ahli kitab. Sebab kitab itu diturunkan kepada kaum itu. Pada masa itu. Bukan pada orang lain. Jadi kalau orang lain ambil agama tu, maka orang tu murtad daripada agama tu. Agama yang lain. Maknanya di Islam, dia masuk Kristian. Maka dia murtad. Kita tak kira ahli kitab. Saya masuk Kristian. Kristian ni kan ahli kitab. Sudah kan. Saya masuk Yahudi, agama Yahudi. Yahudi ni ahli kitab ni. Ahli kitab ni. Dalam Quran kata ahli kitab kita boleh makan sembelih dia. Betul? Betul tak? Boleh makan sembelih ahli kitab? Betul. Tapi ahli kitab yang mana? Kalau di Islam, dia masuk Kristian, kita kata murtad. Kalau di Islam, dia masuk Yahudi, dia kata murtad sebab dia bukan keturunan daripada Bani Israel. Nabi Yakub tadi turun ke bawah tadi. Jadi tiba-tiba ada pula kahwin, berlaku istilah perkahwinan kan. Kristian dan Muslim di Malaysia ni kan. Keluar pula satu fatwa yang tersirat, tak apa, itu ahli kitab. Kontroversi tuan-tuan. Saya tak nak cakap lah siapa dan sebagainya, tuan-tuan pun tak payah carilah. Nak sebut kat sini kan. Kadang-kadang kita rasa kan. Saya lagi sesak lapar sebab kita nak harap kita sayang. Kita sayang. Dia pun selalu cakap, saya sayang dengan kamu semua. Kita pun sayang dengan dia. Jangan cari noh. Okay. Jadi di sini, kamu akan melihat banyak perselisihan. Banyak perselisihan. Jadi sebab tu kita ada ketua. Macam mana kita nak tahu dia ketua yang bagus, ulama' yang bagus, hendaklah dia tengok takwa dia. Allah dah gambarkan dah. Rasulullah dah gambarkan dah takwa. Kalau dia bertakwa, alhamdulillah, ikutlah dia. Tapi mesti ada. Jangan tak ada. Jangan kita buat keputusan sendiri. Dajjal nak datang ni. 2021, ustaz tu kata, temple nak naik. 2022 agaknya Dajjal keluar. Sebelum dia keluar, kita kena lari dia ni. Pakat-pakat duduk kat dalam gua Batu Cave kan. Paling dekat gua Batu Cave. Baik, kenapa saya cakap gua tuan? Sebab sebenarnya kan, pelajaran daripada kahfi itu gua. Bukan buat rumah. Bila kita buat rumah, sama tak buat rumah kat sini dengan kat kampung? Sama lah buat rumah. Kalau orang nak tarik kita senang lah, ada alamat. Ada alamat. Jadi tuan-tuan, ni bab hijrah, uzlah, halwah, hijrah. Ini bab tiga ni kita akan bincang khusus. Jadi dia punya ciri-cirinya. Bukan pakat terus jual rumah. Ada orang tanya, seorang kawan tanya, saya nampak dah dekat sangat ni.
Saya nak jual rumah saya boleh. Lepas tu saya masuk hutan. Tuan-tuan dan puan Allah, saya tanya, rumah tu dah habis bayar belum? Belum habis bayar lagi. Baru beli 5 bulan. Kan? Banyak lagi hutangnya. Kalau jual tak dapat untung pun. Kan? Saya kata, tunggu dulu. Nanti bila kita bincang bab uzlah, kan? Bab uzlah, bab khalwah, uzlah dan hijrah. Kita tengok syarat-syarat dia. Ada syarat dia. Dia ada kaedah dia. Dia bukan main bantai je. Sebab tu kita kena ada panduan. Kita ada panduan. Tapi siapa yang dah pindah, alhamdulillah tak apa. Siapa ada kemampuan pindah, tak apa, tak masalah. Macam kita daripada bandar, hijrah ke kampung, balik kampung. Tak ada bahasa, tak apalah. Yang penting jiran kita elok kan. Yang penting suasana tu membina kekuatan iman kita kan. Tapi inilah perkara yang kita nak kena tahu. InsyaAllah saya akan sentuh khas tentang tu saja. Baik, kemudian kata Rasul SAW, dan kemudian hendaklah kamu berpegang dengan sunnahku dan sunnah para khulafa ar-rasyidin. yang seterusnya dia kata sunnah. Sunnah maknanya proses. Bukan sekadar Quran. Hari ni orang baca Quran, kan? Quran tu dia boleh gunakan pula untuk benda-benda lain. Kan? Untuk kepentingan nafsu. Sunnah kena duduk dalam proses tarbiyah. Macam mana yang Rasul SAW tunjuk pada kita. Macam mana nak menghayati Quran. Sebab tu saya nak mengajak tuan-tuan puan-puan sekalian. Kami ada buat kuliah duha. Tiap-tiap pukul 10 pagi. Weekdays. Hari-hari biasa, bukan hari weekend. Kecuali kalau ada apa-apa, mungkin kita tangguh. Sekarang dah sampai ke-15. Siri ke-15. Jadi saya ada buat. Siapa-siapa yang ada lapang, saya minta tengok daripada 1, 2, ikut dia punya sekuen. Sebab saya cuba sampaikan kepada tuan apa amalan-amalan yang kita kena ada di akhir zaman. Dia kena bersiri. Sebab kalau tak bersiri, tak cukup. Tak sempat. Kemudian dia banyak sangat. Kita nak kena tengok satu-satu. Maka saya minta tuan-tuan tengok kuliah duha tu. Kan? Kalau tak dapat siang, mungkin kerja, tengok malam. Tengok malam. Kemudian ajak anak-anak sekali. Kalau susah nak faham apa semua, message ke saya tak faham. Kan? Ataupun macam mana. Itu adalah fokus kepada amalan. Macam mana nak memproses diri kita duduk dalam tarbiyah Rasulullah SAW. Itu yang saya mampu buat, saya buatlah. InsyaAllah. Selagi FB boleh terima sebelum dia block. Selagi YouTube saya boleh keluar sebelum block. Kawan saya 313, Bike Preacher dah kena block lah. Dia suruh saya pakai t-shirt dia. Pakai t-shirt nanti ramai ikut dia kata. InsyaAllah satu ketika. Baik. Kemudian sunnah khulafa ar-rasyidin, apa yang saya nak wakar sebagainya buat, sampailah kepada al-mahdiyin. Tuan-tuan sebut tentang al-mahdiyin ni ada banyak interpretasi, ada banyak cerita dan kisah. Al-mahdiyin, siapa al-mahdiyin? Ustaz Zulkifli kata Indonesia dah ada dah. Ustaz Rahmat pun kata dah ada dah. Kan? Kalau kita kata Dajjal dah ada, maka tak mustahil Al-Mahdiyin pun dah ada. Imam Mahdi pun dah ada. Tak mustahil. Tak mustahil. Tapi setengah ulama, setengah orang alim, kau ikut Al-Mahdi tak ada, dia kata. Al-Mahdi tak ada. Al-Mahdi dia tak ada. Yang ada Mahathir aja. Ni tak ada kaitan dengan siapa-siapa yang hidup atau dah mati. Ni bukan Mahdi, Mahathir dia kata. Itu aja ada. Ada setengah ulama yang berada di setengah-setengah negara kata tak ada. Jadi sebab tu walaupun hadis tentang Mahdi ni sahih. Sahih mutawatir. Sahih mutawatir. Dia nak sebab sini ada. Jadi apakah maksud Al-Mahdiyin? Bukanlah maksud Imam Mahdi itu. Ialah orang yang mendapat hidayah. Golongan yang mendapat hidayah. Pemimpin yang mendapat hidayah. Yang mata hatinya bersih, terbuka. Tidak mengikut nafsu. Ini kita kena ada lah. Di semua tempat, di seluruh negara ada. Di seluruh dunia ada insya-Allah. Di Malaysia pun ada. Di Indonesia pun ada. Allah akan jadikan. Kalau tidak ada orang macam ini dalam hadis lain. Orang yang boleh memimpin kita. Dan orang yang boleh membawa kita jauh daripada perselisihan. Orang yang boleh membawa kita untuk menuju kepada petunjuk Allah. Kalau tak ada tuan-tuan dan puan, masa tu boleh pergi hutan, duduk dalam hutan, makan nafkah sampai mati. Ini hadis lain. Maknanya kalau kita tak ada pemimpin, kita tidak ada jamaah, tak ada sahabat-sahabat yang kita boleh nak sama-sama tolong-menolong ni.
Seorang-seorang kita, lain semua dah agama Dajjal lah. Lain semua dah kufur dah. Dia mengajak kita tiap-tiap hari. Maka ketika itu keluarlah dari tempat tu. Pergilah ke hutan, kata Rasulullah SAW. Selamatkan iman kamu. Duduk kat situ makan akar, makan pokok, makan daun, apa yang boleh. Sampai kamu mati. Nabi gambarkan gigit akar. Maknanya pegang kamu punya akidah. Itu bila dah tak ada pemimpin. Bila dia tak ada pemimpin, tak ada jamaah, tak ada kekuatan. Tak ada sahabat-sahabat yang tolong-menolong, nasihat-menasihati. Tak ada dah. Keliling kita semua orang yang dah kufur. Semua dah kufur. Sebab bila Dajjal datang, majoriti akan kufur. Mungkin keliling kita semua dah jadi agama lain dah. Kita seorang aja. Macam Ashabul Kahfi. Kan? Kita Ashabul Kahfi 7 orang. 7 orang dia tu aja. Jadi kita lihat, bila sampai peringkat itu, kata Rasulullah SAW, kamu pergilah ke hutan. Selamatkan iman. Bawa keluarga. Duduk hutan. Itu baru boleh duduk hutan. Bila dalam keadaan dah tak boleh buat apa dah. Semua orang dah mengajak kita kufur. Nak macam mana? Takkan kita nak kufur sama dengan dia orang. Itu salah satu syarat je lah dalam fiqh akhir zaman. Jadi bila dah keadaan iman kita tergadai, nyawa kita mungkin diancam, ataupun dalam keadaan kita ni dikepung dengan agama-agama yang memaksa kita keluar daripada Islam. Maka masa itu tak ada pula pemimpin, tak ada pula jamaah yang sama-sama nak tolong menolong kita, maka lari keluar masuk hutan. Cari tempat lain yang tak ada orang. Ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi selagi mana ada, maka selagi itu kita kena ada satu bentuk perbincangan. Jadi di sini digambarkan, hendaklah kamu bersama-sama dengan sunnahku, sunnah khulafa ar-rasyidin dan sunnah al-mahdiyin tadi, yang mendapat hidayah. Dan kemudian kata Rasul SAW, gigitlah kamu dengan geraham gigi kamu. Maknanya sunnah tadi. Kenapa Rasul SAW gambarkan gigitlah kamu dengan geraham? Maknanya susah sangat nak mengamalkan sunnah pada masa itu. Susah sangat, tuan-tuan. Kenapa susah? Kita lapar. Kita haus. Kita sakit. Tapi kita tak boleh bersama dengan makanan, air dan ubat yang ada di luar. Kalau kita bersama, kita murtad. Wa'azbillah min zalik. Masa itu, susah tak? Susah. Tuan-tuan boleh bayangkan tak? Zaman tersebut berlaku, kita di Kuala Lumpur. Di Rawang, di Selangor, di Ampang kan. Kita dalam keadaan lapar, dalam keadaan tak ada duit. Tapi kita nak bertahan juga. Tahan tak tuan-tuan? Tengok anak kita lapar. Kalau kita lapar, tahan lagi. Anak lapar macam mana? Berguling-guling anak. Lapar, sakit. Sabarlah nak, sabarlah pegang. Yang isteri dia nak keluar. Sebab apa? Geng Dajjal ada kat luar dah buat carnival, jom makan yang sedap kan. Kambing golek apa namanya, air semua, air sirap lah, air apa, air bandung lah, air apa, air kasira lah. Semua jenis air ada. Dia buat di sepanjang jalan kan. Ni pesta makan makanan. Mari semua. Anak dah berguling-guling kat rumah. Isteri dah nak pergi. Itu kata sahabat pekat. Kena ikat dia. Ikat isteri tu. Jangan bagi keluar. Dia keluar, dia murtad. Kan? Anak pula berguling. Kita pegang. Sabarlah nak. Sanggup tak tengok anak mati di atas kita punya tangan kita ni. Kita pegang dia. Sanggup tengok anak mati. Dalam keadaan Islam daripada makan dalam keadaan murtad. Sanggup tak? Ini cabaran. Ini kita nak sebut kemuncak fitnah sampai peringkat kita kena pilih nyawa kita ataupun kita keluar daripada Islam. Wa'azbillah min zalik. Itu sebab tu iman tu amat penting. Takwa tu amat penting. Maka digambarkan Rasulullah, genggamlah dengan geraham gigi kamu. Sunnah tadi. Sebab tu tuan-tuan rahmatullah, ada tak solution kalau kita lapar? Ada solution tuan-tuan. Ada solution, ada penyelesaian dia. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha tanya dengan Rasulullah, "Ya Rasulullah, ketika Dajjal datang, orang Islam semua lapar dan keadaan susah lapar. Apa makanan mereka ya Rasulullah?" Maka kata Rasulullah SAW, makanan mereka ialah zikrullah. Macam mana zikir boleh jadi makanan tuan-tuan? Hari ni tuan-tuan baca zikir la ilaha illallah, makin kenyang kan makin lapar? Makin okey kan makin haus? La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kita baca la ilaha illallah tu makin kuat sebab makanan dah ada kat depan kita. Pergi kenduri lah kan. Macam mana la ilaha illallah, subhanallah dan sebagainya boleh mengenyangkan kita tuan?
Ada tak cara dia? Ada cara dia, tuan-tuan. Ada cara dia. Ada proses dia. Sebab tu Rasul SAW sebut. Bukan Rasul sebut main-main. Ada. Tapi kita kena melalui proses tarbiyah. Macam mana yang digambarkan Rasul SAW. Sehingga zikir tadi memberi kekuatan pada jiwa kita, memberi kekuatan pada tubuh badan kita. Mungkin dengan sebab zikir itu, dengan keadaan-keadaan tertentu yang kita akan bincang nanti insya-Allah, sehingga menyebabkan anak kita tu boleh tahan. Boleh tahan lapar. Kita boleh tahan lapar, anak kita boleh tahan lapar. Mustahil tak tuan? Tidak mustahil. Berlaku di Palestin, di Baitul Maqdis. Satu ketika, sekumpulan remaja tengah solat-solat dikejar. Habis dia kejar lari, kemudian ditangkap. Kan? Kalau yang lagi lepas-lepas, dia corang ni, dia cerita dia terperangkap dalam macam ada batu-batu itu, dia terperangkap situ, keliling semua askar. Askar tengah cari. Pasal mereka dituduh baling batu lah. Maka digambarkan dalam kisah itu, dia kata dia tunggu, nak keluar tak berani, keluar memang kena tangkap. Dia tunggu kat situ. Pagi, petang, malam, dia tunggu. Akhirnya dia tertidur. Dia lapar sangat, dia tertidur. Dia tertidur, tuan-tuan. Kemudian bila dia bangun tu tengok askar masih ada lagi. Dia rasa lapar sangat. Masa tu. Dah masuk sehari, dah masuk 2 hari dah. Air pun tak ada. Tiba-tiba tengok ada makanan sebelah dia. Ada air sebelah dia. Ada air, ada makanan sebelah dia. Siapa hantar mana tahu? Tak tahu siapa hantar. Siapa yang hantar? Kalau hantar mesti baik ajak dia keluar sekali kan. Berlaku bulan Ramadan pada tahun 2014 kata tak saya. Sekumpulan 26 orang. 20 orang lah, 20 orang lebih. Brigade Al-Qassam. Ketika itu Gaza diserang teruk. Kemudian mereka ada satu misi nak tangkap askar-askar Israel supaya boleh jadikan tebusan. Maka mereka masuk dalam terowong bawah. 30 kaki. Bawah tanah. 30 kaki Masuk. Tiba-tiba tempat dia orang masuk tu, tempat dia nak keluar tu, Israel dah tahu. F-16 tembak bom jatuh, runtuh. Terowong tu tertutup, runtuh. Maknanya dia tak boleh gerak dah. Bayangkan 30 meter kaki bawah tanah, dalam keadaan tertutup dah. Kan? Dua-dua tempat tak boleh gerak dah. Terowong tu runtuh, tapi dia orang hidup lagi. Masa tu bulan Ramadan. Dan mereka tidak buat makanan melainkan korma dengan air sikit untuk berbuka puasa. Sebab misi itu 1 hari. Pergi pagi, petang balik bawa seorang. Seorang bawa seorang askar. Jadi akhirnya mereka duduk. Perang pula tengah kuat ke atas. Jadi komunikasi terputus. Mereka duduk di dalam tanah itu selama kurang lebih 26 hari, 24 hari. Katalah 20 hari. Dan mereka duduk di situ. Dan kemudian sehingga berlaku perdamaian. Israel minta berdamai, maka ceasefire. Kan? Sekatan tembak-tembak kan. Jadi barulah kawan-kawan yang dekat Gaza yang atas tu teringat ada orang duduk dalam ni. Mereka pun gali, Allah izin kan, hidup lagi. Padahal dah tertimbus dah. Kalau kita tertimbus 6 kaki cukuplah. Kan? Apa jadi kita? Kan? Yang paling kritikal sekali ialah oksigen. Oksigen habis. Dalam tanah mana ada oksigen? Semut pun kalau duduk dalam tanah, tak ada lubang-lubang oksigen itu, habis, dia pun habis. Baik. Jadi nak sebut kat sini apa berlaku tuan-tuan? Ni nak sebut bila Allah nak tolong, ni dalam keadaan yang memuncak, kan? Peperangan yang memuncak. Dia kata ketika kami berada dalam tu, gelap gelita dalam tanah mana ada cahaya. Gelap gelita. Dia kata kami tak boleh nak buat apa, nak bergerak tak boleh dah, duduk terperangkap kat situ. Maka ketika itulah kan, kami hanya boleh la ilaha illallah, la ilaha illallah, zikir. Yang ingat baca Quran. Sebab dia tahu kami hanya ada beberapa minit aja sebelum oksigen yang ada tu habis. Jadi sementara oksigen tu nak habis, maka kita bacalah zikir, bertaubat, minta ke Allah doa. Dan apa yang mereka doa? Ni bulan Ramadan tuan-tuan berlaku peristiwa itu. Dia kata, ya Allah, sekiranya kami ni boleh bermanfaat lagi untuk bantu Gaza, bantu Islam, selamatkanlah kami ya Allah. Jika kami ni boleh bermanfaat lagi. Ni semua komando. Semua komando. Dan komando semua hafal Quran 30 juz. Sana wajib komando hafal Quran 30 juz. Wajib. Bukan saja 30 juz, solat duha kena buat. Bangun malam kena buat.
Kan? Amalan-amalan kena buat. Zikir kesukaan pun kena buat. Jadi maka Allah izin, mereka tunggu, kami tunggu 5 minit, 10 minit, 15 minit, setengah jam, 1 jam. Oksigen tak habis-habis. Oksigen masih ada. Dan kemudian akhirnya dia kata, kami makan. Makan ada korma. Korma berapa biji? Berapa biji korma? Katakanlah 2-3 biji ke gitu. Kan? Kami makan, kami agak-agak lah 1 hari setengah korma. Sampai 20 hari lebih tu, korma tak habis-habis. Kami minum air. 1 hari 1 gelas, 1 cawan sikit kecil dia bawa tu, tutup tu. Bila air habis, kan, tiba-tiba rasa macam basah kat belah kaki. Tengok-tengok ada air mengalir bawah kaki. Kami pun ambil air tu, kami minum air tu. Padahal kedudukan 30 kaki di bawah tanah tu, kan tempat yang tidak ada air. Air ada mungkin 60 ataupun ke atas, ke bawah lagi. Bawah ada air, sumber mata air. Tengah-tengah tak ada air. Dan situ kawasan padang pasir memang tak ada air. Jadi tuan-tuan macam Allah, dia kata kami minum air. Of course lah, Allah tak bagilah air Serak Bandung kan. Allah tak bagilah air licikang kan. Tapi mungkin rasanya rasa tanah. Tapi air boleh survive. Boleh survive. Jadi bila tanya, kawan-kawan tanya, macam mana kamu boleh selamat ni? Tertimbus. Maka dia kata, Allah selamatkan kami. Allah selamatkan kami. Jadi nak sebut kat sini, ni zaman kita ni bukan zaman Rasulullah SAW. Zaman kita ni. Di Palestin. Bagaimana keadaan, dalam keadaan ujiannya memuncak itu, kesusahannya memuncak, bila kita bersama Allah, bila kita bersama dengan perjuangan untuk membantu agama Allah, maka pada ketika itu pertolongan datang. Walaupun kita rasa kita banyak kelemahan dan kekurangan. Jadi sebab itulah digambarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kamu gigit geraham. Dengan geraham kamu akan sunnah tadi. Dan jauhlah kamu perkara-perkara yang baru, itu perkara yang diada-adakan bid'ah, dan setiap bid'ah itu adalah dalalah. Dan bid'ah di sini saya nak tegaskan tuan-tuan dan puan, bid'ah ni bukanlah maknanya macam mana yang digambar-gambarkan contohnya baca Yasin ke apa kan. Itu semua bid'ah hasanah. Dan adalah pandangan-pandangan kata itu bid'ah kan. Tapi jumhurnya kata itu bid'ah yang baik, bid'ah hasanah. Contohnya baca Quran, sembahyang 20 rakaat. Kan tu adalah merupakan Rasulullah tak buat. SAW tapi sahabat-sahabat buat. Kemudian ada asal. Dia cara ringkas lah. Dan nak sebut sini, yang mana satu digambarkan bid'ah tadi, yang lebih besar daripada itu ialah contohnya pluralisme. Kesamarataan agama. Itu bid'ah dalalah. Tiba-tiba kita samakan Islam dengan agama lain. Atas dasar peace, love and toleransi. Samakan agama kita dengan agama lain. Sebab kita tak mau gaduh dengan dia. Jadi itu bid'ah. Padahal bergaduh itu bukan kita bergaduh pun. Jadi Nabi gambarkan jauhilah bid'ah. Bid'ah yang berbentuk itu. Liberalisme. Itu bid'ah. Dan sebagainya. Jadi apa solusinya tuan-tuan? Ada 5 sunnah yang saya nak gambarkan di sini. Ada 5 sunnah secara ringkas. Yang pertama sekali, iaitu digambarkan sebagai kita mesti mempunyai kefahaman yang jelas, terutamanya tentang akhir zaman. Kena ada ilmu tuan. Sebab tu saya dedahkan kepada tuan-tuan sekalian tentang perkara yang dirancang oleh musuh. Kalau kita tak kenal musuh dan kita tak tahu perancangan mereka, maka kita pun akan hanyut dengan tipu daya dia. Akhirnya kita ingat semua baik aja. Rupa-rupanya semuanya ada udang di sebalik batu. Yang pertama sekali, al-wa'yun as-sahih. Kita kena bina kefahaman kita, hati kita, bersihkan hati kita. Itu nombor 1 tuan-tuan. Hati kena bersih. Jangan hati kita saja. Hati keluarga kita sekali. Anak-anak kita. Kawan-kawan sahabat kita. Kita kena proses hati kita. Al-wa'yun. Ada kesedaran. Yang sahih. Hati yang bersih. Akal yang bersih. Macam mana nak dapat? Sebahagiannya saya dah bincang dalam sekolah Duha. Cuba tengok balik. Tengok balik dan kemudian tambah lagi lah tengok yang ustaz-ustaz lain ke yang ulama lain cakap, kita tengok. Tapi itu dia point dia. Kemudian kita nak melihat di sini, di antara al-wa'yun sahih ini ialah pembinaan jiwa. Sebab tu sekarang ni tuan-tuan, kita dah mula dah. Perkara yang pertama kita kena buat, bertaubat. Mesti bertaubat. Pada tahun 2015, kalau tak silap saya,
Ada seorang namanya Nathan, budak Yahudi, umur 15 tahun. Nathan nama dia. Tuan-tuan boleh tengok dalam internet, dalam Google, Nathan, N-A-T-H-A-N, Nathan Prophecy. Prophecy. Ramalan. Tuan-tuan tengok, dia ni Allah izin mati selama 15 minit. Kemudian dia dihidupkan semula. Cara ringkas, kan, dia dinaikkan ke atas heaven, dia kata. Nak masuk ke syurga, masuk ke langit, dia naik ke atas. Kemudian dia jumpa dengan macam-macam pengajaran. Antara pengajarannya, dia kata pada orang Yahudi. Ini dia cakap pada pendeta-pendeta Yahudi. Dia seorang budak sekular. Budak Yahudi yang sekular. Tiba-tiba dia cakap pasal agama dia. Maka dia kata, kamu semua akan dihancurkan oleh orang-orang Islam. Dia sebut. Semua kamu akan dihancurkan. Kan? Kemudian dia bercerita satu. Adalah, tuan-tuan boleh tengok sini. Panjang cerita dia. Nathan, N-A-T-H-A-N. Prophecy. Cuba type dalam Google, mungkin keluar lagi. Dia cakap dalam bahasa Hebrew, tapi ada dia punya subtitle dia. Kemudian dia cakap apa lagi? Dia cakap macam-macam lah akan berlaku, benda yang akan berlaku. Sebenarnya itu adalah tazkirah daripada Allah kepada bangsa yang paling jahat ni. Jadi dia bercakap dengan bahasa Hebrew dia. Sampaikan kepada orang-orang Zionis tadi. Supaya orang Zionis bertaubat sebelum mereka dihancurkan. Maka dia kata, tak lama lagi kamu semua akan hancur, dia kata. Maka bila dia cakap macam itu, dia sebut, dia cakap bukti-bukti sebagainya, padahal dia tak pernah belajar. Syurga macam mana, neraka macam mana, digambarkan lah. Kemudian selepas tu, ditanya oleh salah seorang daripada padri, ataupun rahib tadi, pendeta. Dia kata, macam mana kami nak selamatkan diri kami? Tak nak mati. Tak nak diserang oleh orang Islam, ataupun dibinasakan oleh Allah. Apa dia jawab? Dia kata, repent, bertaubat. Sama. Kita pun, sekarang ni, kita buat dosa tak? Banyak dosa. Kita banyak kelemahan. Banyak keaiban. Tapi kita jangan sayang dengan kelemahan kita. Jangan sayang dengan dosa kita. Bertaubatlah. Jadi nombor satu, nak bersihkan hati, kena bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa kita tak boleh sembahyang khusyuk? Dosa kita. Kenapa tak boleh bangun malam? Dosa kita. Kenapa susah nak ikhlas? Dosa kita. Kenapa kita tak boleh nak melakukan sesuatu dengan istiqamah, amalan, istiqamah? Dosa kita. Jadi sebenarnya perkara pertama yang menghalang kita untuk mempersiapkan diri kita di akhir zaman ialah dosa kita. Sama ada dosa yang zahir ataupun dosa yang batin, yang tak nampak. Dosa hati. Apa contoh dosa hati? Buruk sangka dengan Allah. Itu dosa. Allah bagi kita susah. Kita ingat Allah ni tak adil. Kita kata, kenapalah ya Allah anak aku mati? Kenapalah ya Allah aku aksiden? Sedangkan Allah memberikan kita malapetaka ataupun kesusahan ataupun kita kata penderitaan tu bukan sebab Allah anyanya kita, tapi sebab dosa kita juga. Zaharal fasad fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyuziqahum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un. Sadaqallahul azim. Kamu melihat kerosakan di daratan, di lautan disebabkan tangan manusia. Ni, tangan kita ni. Yang Allah nak memperlihatkan kepada kita tentang dosa yang kita buat tadi. Supaya apa? Supaya kita patah balik pada dia. Allah bagi kita susah sebab Allah sayang kat kita. Saya yakinlah. Kita yang ada dekat sini kan, macam mana kita boleh duduk kat sini? Macam mana kita boleh kembali pada Allah? Tentu ada kesusahan ataupun sesuatu yang menyebabkan kita terpanggil nak pergi kepada Allah. Betul tak? Kebanyakan macam itu. Kalau kita kaya, kalau kita banyak duit, ada harta, ada pengaruh, ada semuanya ada, maka sudah tentu susah kita nak patah balik pada Allah. Mesti ada kelemahan kita, dosa kita. Menyebabkan kita rasa lemah, akhirnya kita nak patah balik pada Allah. Dan Allah SWT sebenarnya memberikan kepada kita ujian tadi, masalah tadi, supaya kita patah balik pada dia. Allah lembutkan hati kita. Baru boleh menangis kat Allah. Baru boleh menangis. Kalau tak nak menangis macam mana? Hati kita keras. Walaupun kita sekarang masih ada dosa, tapi Allah sayang kat kita. Tuan-tuan, sebenarnya tak ramai orang yang dapat pengetahuan yang kita bincang ni. Tak ramai, tuan-tuan. Saya pun sebenarnya tak nak cerita-cerita ni. Sebenarnya saya tak nak cerita-cerita. Saya buat kajian lama dah. 30 tahun. Tapi beberapa tahun ni baru saya cerita sikit-sikit.
Yang ni makin saya cerita sebab hampir tiap hari saya cerita kan. Sebab apa? Sebab dah terlalu dekat. Saya rasa kalau saya tak cerita, kan, apa yang ada kat saya mungkin boleh dimanfaatkan oleh orang. Akhirnya saya berdosa kepada Allah. Allah beritahu pada saya supaya saya sampaikan. Jadi apa yang saya sampaikan ni, kan, apa yang kita rasa kena sampaikan. Ya, sebab tu tuan-tuan rahmat Allah, kita berada di sini ni pun tak semua orang, tak ramai orang ada. Malahan di kalangan ustaz-ustaz sendiri pun, di kalangan ustaz, di kalangan orang yang belajar agama ni, tak boleh terima akhir zaman ni. Oh, lama lagi lah kiamat. Tak ada lah, Zionis ni mana ada. Tuan-tuan rahmat Allah, Allah tutup hati mereka. Tapi kita Allah buka. Allah buka lah nak tengok sikit. Mudah-mudahan kan, kita nak syukur dan istiqamah. Jadi sebab tu tuan-tuan rahmat Allah, yang pertama sekali, untuk membina kesedaran hati tadi, mesti bertaubat pada Allah. Tiap-tiap hari mesti bertaubat. Genggam tangan kita, buang kelemahan kita. Buang sikit-sikit lah. Kalau tak mampu banyak-banyak, buang sikit-sikit. Tapi buang. Dan kita berjanji pada Allah, ya Allah, apa beza seorang yang bukan Islam, kafir, sepanjang hidup dia kafir, sepanjang hidup dia maksiat, sepanjang hidup dia buat dosa, tiba-tiba dia masuk Islam setengah jam sebelum dia mati. Dia mati, Allah masukkan dalam syurga selama-lamanya. Dengan seorang Islam, sepanjang hidup dia, sepanjang hayat dia buat baik, buat benda yang baik, soleh, tolong orang, buat macam-macam. Sepanjang hidup. Tiba-tiba 10 minit sebelum dia mati, dia murtad. Maka Allah masukkan dalam neraka selama-lamanya. Kalau nak ikutkan tak adil lah kan. Orang hidup sepanjang hidup, buat maksiat, dosa, tiba-tiba setengah jam masuk Islam. Kan? Lepas tu, Allah masuk syurga selama-lamanya. Orang ni pula, sepanjang-panjangnya jadi tok lebay. Jadi orang baik. Tapi tiba-tiba 10 minit dia murtad. Wa yazbillah min zalik. Allah masukkan dalam neraka Allah selama-lamanya. Dekat mana keadilan Allah, tuan-tuan? Siapa boleh agak? Kat mana keadilan Allah? Ya. Jadi Allah nilai kepada iman seorang yang kafir tadi, walaupun setengah jam, katalah 10 minit sebelum mati dia mengucap kalimah syahadah, la ilaha illallah kan? Seandainya Allah bagi pada dia 1,000,000 tahun lagi hidup, sudah tentu dia akan beriman pada Allah, dia akan beramal walaupun sebelum dia kafir. Jadi Allah adil, Allah tahu. Tapi Allah bagi dia hidup sampai 10 minit lagi. Kan? Tapi dia dah berubah hati dia, niat dia nak jadi orang yang menghambakan diri pada Allah. Maka dia mati dalam keadaan mukmin. Maka kalau Allah bagi hidup, tentulah dia akan jadi orang yang beriman, yang Islam selama-lamanya. 1,000,000 tahun. 1,000,000 tahun dah dia beribadah. Sebab dia dah kembali kepada Allah. Yang Islam tadi, kan, walaupun dia dah, kan, kita kata tinggal 10 minit lagi, dia nak hidup, tiba-tiba dia murtad keluar. Maka Allah akan hukum dia. Kenapa? Kalau Allah biarkan dia hidup 1,000,000 tahun pun, dia akan kufur. Dia akan tetap murtad. Dia akan tetap mengingkari apa yang Allah perintah. Maka layaklah dia berada dalam neraka selama-lamanya. Nampak? Jadi Allah SWT maha bijaksana, maha mengetahui. Dia bagi kita masa umur, katakanlah 30 tahun, 30 tahun, 35 tahun, 35 tahun. Tetapi, apabila seseorang itu dalam keadaan sentiasa nak bertaubat, nak baiki diri dia, dalam keadaan nak meningkatkan diri dia, maka walaupun, kan, dia kata tak sempat lagi nak habis dosa dia. Dia ada 1,000 dosa. Mungkin baru 3 dosa je dia dah bertaubat, betul-betul tinggalkan. Kan? Tapi Allah tahu. Allah maha mengetahui. Kan? Kalau dia biarkan dia hidup lama, tentulah dia akan buang satu dosa dia. Akhirnya dia akan bersih di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebab tu perkara yang pertama dalam kehidupan kita sini, apabila kita nak bersihkan diri kita, kita kena mesti ada niat nak bertaubat. Niat nak islah diri kita, membaiki diri kita. Inilah kekuatan yang pertama. Dan kena ingat tuan-tuan dan puan sekalian, saya ingat kepada diri saya juga, kepada diri tuan-tuan dan puan. Sesungguhnya Dajjal datang, tentera dia datang, di mana kelemahan kita, di situlah dia akan masuk. Kalau kita lemah bahagian harta, jiwa kita ni suka dengan dunia, maka kat situ dia akan masuk. Kat situlah dia akan attack kesukaan kita kepada dunia tadi.
Kalau kita suka kepada takbur kepada orang, kita ada sifat sombong. Itu dia kan. Jadi semua kelemahan kita tu adalah perkara yang akan menyebabkan jarum-jarum syaitan masuk. Jadi sebab tu kita kena buang satu-satu. Dan tuan-tuan, bila kita buang satu-satu dosa kita, walaupun berat, maka Allah akan gantikan dengan sesuatu yang lebih baik. Yang lebih baik daripada apa yang kita. Jadi ini yang pertama sekali. Ini sunnah pertama. Solusi pertama. Bertaubat kepada Allah, niat nak kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab Dajjal akan datang bersama maksiat, mungkar, bersama dunia. Dia akan offer dunia. Sebab tu saya sebut tuan-tuan, kadang-kadang kita melihat ada di kalangan orang alim kita yang terpengaruh dengan dunia. Bukan luarnya, luar masih pakai kopiah. Mungkin pakai serban, mungkin pakai jubah, luar pakai jubah lagi. Janggut ada lagi, tapi hatinya dah pergi kepada dunia. Maka bila hati dah pergi kepada dunia, walaupun dia seorang ulama, seorang alim, tetapi dia tidak bersama dengan sunnah Rasulullah SAW. Ini perkara yang berlaku. Sebab tu kita ni, nak tengok Rasul gambarkan. Di akhir zaman, mereka yang akan hidup bersama perjuangan dan kebangkitan ialah mereka yang bertaubat. Banyak mereka yang bertaubat. Sebab tu kita jangan risau kalau kita banyak dosa. Tak apa banyak dosa kalau dosa itu menyebabkan kita bertaubat. Kita dengan dosa tu kita bertaubat kepada Allah. Ya, sebab tu tuan-tuan rahmat Allah, yang pertama sekali, hati yang bersih dengan taubat. Yang kedua, jagalah makanan. Jagalah makanan. Kalau boleh kita tengok makanan kita. Makanan yang halal. Kalau boleh jangan cari makanan yang haram. Syubhat tinggalkan. Benda-benda itu boleh mengganggu. Ini yang fizikal. Kemudian satu lagi tuan-tuan. Ini agak keras sikit lah. Digambarkan oleh Imam Ahmad Ibn Atta'illah rahimahullah dalam kitabnya Al-Hikam. Begitu juga Imam Al-Ghazali rahimahullah. Dihuraikan tentang hadis orang yang bertaubat. Allah tak akan terima taubat seseorang kalau dia masih mengekalkan diri dengan maksiat. Kalau dekat rumah dia ada benda-benda yang maksiat ataupun yang dosa. Contohnya dia ambil orang lain punya, dia curi orang punya, masih lagi contohlah. Maka kita rahmat Allah, bila kata taubat sungguh-sungguh. Tapi bila dah taubat, saya buat pula next time buat pula, tak apa. Kalau next time buat, kita taubat lagi. Taubat lagi. Boleh kan tuan-tuan rahmat Allah? Baik. Saya ingat itu saja. Saya nak buka lah kalau ada apa-apa tanyaan, soalan ke apa ke, insya-Allah. Ada apa-apa soalan, ada apa-apa tambahan ke? Ramai orang ni. Ya, tak. Salam, Pak. Ustaz banyak kongsikan pengalaman Dajjal, macam karakter Dajjal. Boleh tak Ustaz tambah sikit berkenaan ulasan sikit berkenaan Imam Mahdi? Apa pandangan Ustaz? Macam Ustaz kata tadi ada orang yang cakap apa Imam Mahdi apa? Tak ada. Pandangan Ustaz sendiri macam mana? Apa dalil dia orang yang kata tak ada? Tak ada tu sebab dah ada khalifah. Khalifahnya Saudi ya. Jadi tahulah ulama mana yang kata tak ada tu, ulama yang kat sana lah. Imam Mahdi ni kita ada satu tajuk. Saya memang nak buat tajuk Imam Mahdi. Khas Imam Mahdi. Kita akan bentangkan hadis-hadis yang kita tak pernah dengar. Yang sahih tapi kita tak pernah dengar. Saya pun kan jarang-jarang jumpa lah. Dan kemudian nak sebut kat sini secara ringkasnya, Imam Mahdi ni hadisnya mutawatir, sahih, akan ada. Siapa dia? Wallahu alam. Bila masa? Wallahu alam. Ini soalan tentang Imam Mahdi. Kan? Tapi dia ada ciri-ciri dia. Kan? Dia ada nama dia, ciri-ciri dia, dia punya macam mana dia wujud, macam mana dia akan melawan kan. Jadi ada banyak pandangan lah tentang Imam Mahdi ni. Kan? Ada berapa pandangan. Tapi pada perasaan saya lah, saya rasa dia dah ada dah. Saya rasa dia dah ada. Nanti bila saya cerita, nanti saya boleh cerita lah. Bila saya tajuk tu saya cerita. Kalau kata sikit-sikit tak syok kan. Tapi Imam Mahdi dah ada. Kebanyakan yang mengkaji kata dia dah ada. Kebanyakan yang mengkaji. Cumanya siapa, wallahu alam, tak tahu. Kan? Ustaz Zul pun kata dah ada. Ustaz Rahmat Bakuni pun kata dah ada kan. Jadi
Dia yang mengkaji, orang yang mengkaji ni, kalau ulama-ulama yang mengkaji yang saya perhatikan, dia mengkaji ni terutamanya benda yang ghaib. Macam Imam Mahdi ni ghaib, tak tahu kan. Benda yang kita tak, orangnya ghaib yang kita belum tahu lagi. Bukan ghaib maknanya daripada alam ghaib, bukan. Dia alam kita, cumanya kita tak tahu lagi. Selalunya bahagian bila mengkaji, macam saya sendirilah. Saya sendiri, kalau saya mengkaji ni, memang saya banyak maklumat apa semua. Saya dapat memang bila doa minta ke Allah, dia bagi. Maknanya bukan kita dapat, kita terror tak, bukan. Allah bagi semua. Allah bagi, adalah terjumpa. Contoh. Pernah berlaku pada tahun 2000 berapa saya tak ingat dia berapa, 2005 kot. Berlaku satu peristiwa. Ini diceritakan oleh ulama di Gaza. Ulama-ulama di Gaza. Bila kata ulama ni, termasuklah pimpinan-pimpinan Hamas yang memerintah Gaza sekarang. Jadi bila sebut itu, kita sekah. Kita sekah dengan dia punya takwa dia. Takwa dia kita sekah. Mereka menceritakan tentang kelahiran seorang bayi. Kalau tak silap saya pada tahun 2009 ke 2005, itulah. Bagaimana bayi itu lahir, dan kemudian yang bawa tu seorang alim. Dia bawa macam Grab lah kita hari ni. Kan, lepas tu dia bawa, dia dapat panggil apa ni, ada seorang tua tahan, dia kata nak ambil cucu dia. Anak dia bawa bersalin, nak ambil cucu dengan anak dia lah di sebuah hospital. Dia pun pergilah. Pergi di situ, dan kemudian dia tunggu lama. Pendekkan cerita, akhirnya turunlah nenek tadi dengan anak dia, dengan baby baru lahir. Mungkin berapa hari, wallahualam lah, dia tak cakap lah. Jadi baru masuk dalam kereta tu, baby tu bagi salam pada dia. Assalamualaikum ya Syekh, kata. Baby tu bagi salam. Jadi Syekh tu jawab lah, Waalaikumsalam. Siapa yang bagi salam? Mak dia pun terkejut, atuk dia pun terkejut. Jadi dia pun tanyalah, budak tu bercakap. Baby tu cakap, aku adalah laki-laki yang akan dibunuh oleh Dajjal, yang akan cuba dibunuh oleh Dajjal, tapi selepas itu dia tidak boleh membunuh aku. Jadi lepas tu dia tak bercakap dah. Bila dia tak bercakap, maka Syekh tu pun telefon kawan-kawan dia. Peristiwa ni kan, pelik kan, benda pelik. Lepas tu dia kata, mungkin itu Allah SWT nak suruh Syekh ni dengan kawan-kawan ni jaga baby ni. Special. Sebab memang ada hadis sahih Imam Bukhari yang menggambarkan akan berlaku satu peristiwa di mana Al-Masih Dajjal akan duduk di pinggir Madinah. Dan kemudian dia akan mengepung Madinah. Kemudian akan ada seorang laki-laki. Laki-laki pergi berjumpa dengan dia dan menyatakan, kau Dajjal. Kemudian Dajjal kata, kalau aku bunuh, aku belah engkau, kemudian aku cantumkan balik, hidupkan semula, maka adakah kau mengaku aku Tuhan? Maka lelaki dia kata, buatlah. Maka dia pun belah laki-laki tersebut. Belah, dia buka, dia lalu semua, kemudian dia tutup balik. Dia kampung balik. Lebih kurang macam itulah. Cantum balik. Lepas tu, bila dia kata, adakah kau mengaku aku Tuhan? Sebelum tu dia katalah, wahai tuan-tuan apa ni, anak-anak buah dia tadi, adakah aku Tuhan? Semua kata, engkau lah Tuhan. Dia hidup balik. Kemudian dia nak cuba, dia kata apa? Lelaki soleh dia kata apa? Dia kata, sesungguhnya sah engkau lah Dajjal. Sebab dalam hadis Nabi mengatakan, engkau akan belah macam mana kau belah aku ni. Dan sah, Nabi itu benar, engkau ni Dajjal. Maka Dajjal cuba bunuh dia. Dia tak dapat dibunuh. Dia lari, masuk balik ke Madinah. Ini hadis sahih Bukhari, Imam Bukhari. Jadi apabila hadis ni ada, benda yang akan datang, yang future, belum berlaku lagi kan? Belum berlaku lagi, yang akan datang. Yang mana zaman Dajjal dah keluar dan Dajjal telah pun mengepung Madinah, tanah haram tadi. Maka berlaku peristiwa itu, dia ni daripada Gaza. Gaza ni banyak keturunan Bani Hashim. Bani Hashim ni keturunan Rasulullah SAW. Jadi ketika satu tahun tu, tak payahlah saya sebut tahun mana lah. Umur dia kalau ikut perkiraan saya masa tu 15 tahun. Jadi daripada kawan-kawan punya maklumat di Gaza, kawan-kawan di Gaza menyatakan budak itu telah pun umurnya 15 tahun, dia ada di Madinah. Dia belajar hadis. Ini maklumat kawan-kawan di sana lah. Dan dia tak beritahu siapa budaknya, semua tak beritahu. Semua tak beritahu. Cuma dia kata dia dah belajar hadis di Madinah. Jadi saya pun masa tu buat umrah. Allah izin adalah peluang pergi buat umrah. Saya buat umrah. Jadi saya doa ke Allah. Ini sebab doa ni. Saya doa di depan di Multazam.
Salah satu doa, banyaklah doanya. Kita kan ni fakir, kita banyak yang minta. Salah satu saya minta, ya Allah, kalaulah ada kebaikan, kau jumpakanlah aku dengan anak tadi tu. Anak tadi tu. Dan juga Al-Mahdi. Kalau ada kebaikan lah, minta ke Allah. Sekiranya baik padamu, ya Allah, aku minta izin nak tengok, nak jumpa budak ni. Siapakah dia? Dia dah wujud ke belum? Dia dah ada ke tak ada? Sebagainya berita, kita dengar berita orang, kita nak tengok sendiri. Kemudian Allah izin, saya pergi daripada Mekah, Mekah baru pergi ke Madinah. Maknanya habis dah umrah semua, saya pun pergi ke Madinah lah. Saya turun pergi ke masuk Mekah dulu. Pergi ke Madinah lepas daripada beberapa hari tu. Hari pertama saya sampai di Madinah. Sampai di Madinah, kami sampai lebih kurang pukul 10 malam. Terus pergi ke masjid, nak sembahyang jamak kan, jamak apa ni, maghrib dengan isyak. Terus pergi ke masjid. Masa tu masjid dah nak tutup dah pukul 10 kan. Tapi kami boleh masuk lagi lah. Jadi sembahyang. Masa tengah nak tunggu kawan-kawan yang lain datang tu, saya pun berdirilah, duduk, saya tengok depan. Dah tak ada orang lah. Orang dah kurang lah, dah pukul 10 malam kan. Jadi saya tengok ada dua orang tengah berjalan menuju ke arah saya daripada depan masjid. Jalan dua, seorang orang tua kurus. Kan? Jalan pun tunduk, tawaduk, very tawaduk. Janggutnya panjang sampai ke sinilah lebih kurang. Orang Arab lah, orang Arab. Pakai style Arab. Sebelah dia seorang budak. Badan gempal. Sedap lah, badan sedap. Kan? Dia kata gemuk tak gemuk, sedap lah. Ya, tinggi lebih kurang orang tua tu. Budak. Pakai dia macam pakai budak-budak yang belajar, yang kita kata yang belajar dekat ni kan, yang pakai selempang seperti itu je. Kan? Tutup. Bawa beg dia macam beg ustaz-ustaz bawa beg yang beg James Bond tu kan. Jalan. Dia bercakap. Cakap. Ya orang tua ni dengar. Saya perhati daripada depan dia datang sampailah sebelah saya perhati, saya tengok aja dia. Tengok sampai tu. Lepas tu saya baru teringat doa saya tadi. Kan? Teringat doa nak tengok orang budak yang umur 15 tahun. Yang tadi tu kan. Saya tengok balik dah tak ada dah keluar masjid dah. Habis dah keluar lah, tak ada dah. Tapi dalam hati saya rasa kuat lah. Itulah orangnya. Bukan Mahdi budak yang nak cakapkan Dajjal. Jadi hati saya rasa, dia ke? Kan? Lepas tu saya tunggu, saya tengok, saya cari pukul 10 apa semua, tak ada. Tak jumpa dah. Maknanya mungkin masa tu Allah izin. Kalau Allah izin, itulah orangnya. Alhamdulillah lah. Maknanya budaknya dah ada. Tapi dia punya perwatakan dia memang soleh kan. Dan kemudian dia punya perwatakan tu memang apa dia panggil? Intelligent lah. Nampak dia budak cerdik. Bukannya orang biasa. Jadi ini contoh. Jadi banyak kajian-kajian ni kadang-kadang macam ni benda yang kita tak tahu kan, benda yang kita rasa tak ada dalam hadis yang siapa dia sebagainya, kita minta Allah. Tiba-tiba ada pula peristiwa-peristiwa macam itu. Jadi saya yakin ustaz-ustaz, ulama-ulama yang mengkaji yang ikhlas juga mereka akan minta. Saya banyak minta. Contohnya nak kenal Pakatan Jahat ni, banyak maklumat tak ada. Kemudian banyak maklumat dia campur-campur. Yang okey dengan tak okey, dia campur-campur. Macam mana nak tahu mana yang betul, mana tak betul? Itu semua perlukan hidayah Allah. Semua perlukan hidayah Allah. Jadi bila kita mengkaji itu, kan, bila kita minta ke Allah, Allah buka. Sebab itu tuan-tuan dan puan, rahsianya, tuan-tuan nak apa pun, mintalah ke Allah. Mintalah ke Allah. Jadi ini perkara yang berlaku. Kan, satu ketika, saya pernah berlaku pada saya. Saya sendiri. Saya cerita pada saya lah. Ini bukan nak bangga-bangga ke apa tak. Saya nak cerita, nak kata, Allah lah segala-galanya. Allah segala-galanya. Satu ketika saya pergi Mekah. Umrah. Kemudian, masa tu bulan Ramadan. Saya diuji dengan berbagai perkara. Fitnah. Macam-macam fitnah saya kena pada masa tu. Sehingga kan banyak kali saya menangis depan Kaabah. Minta ke Allah. Ya Allah, bantulah. Salah satu doa saya masa itu. Ni tempat-tempat yang mustajab doa. Tuan-tuan ada peluang, tapi sekarang ni nak pergi kena susah lah kan. Sebelum ni lah. Saya pergi tempat-tempat yang mustajab, saya akan minta. Antara doa yang saya minta pada Allah. Dan saya yakin Allah kabulkan. Iaitu saya minta nak jumpa dengan orang-orang soleh. Orang yang soleh ni. Yang kat dunia tak kenal. Tak glamour kat dunia. Tapi kat langit semua kenal dia. Ini kan hadis Nabi kan.
Seperti Uwais Al-Qarni. Dunia orang tak kenal. Tapi di langit, malaikat menyebut-nyebut nama dia. Maksudnya kenal semua. Bismillah. Alhamdulillah. Jadi saya minta, Ya Allah, izinkanlah aku berjumpa dengan orang-orang soleh yang memang bertakwa, yang dunia tak kisah dia, tapi di langit semua kenal dia lah. Macam itulah. Doanya macam itu. Saya doa, saya ingat, saya doa sungguh-sungguh masa tu satu tempat yang mustajab doa juga. Lepas asar, saya minta, sungguh-sungguh minta ke Allah. Keluar daripada masjid, habis sembahyang asar tu, tengah-tengah jalan menuju ke hotel saya tu, ada seorang ni, pakai lebay, pakai macam compang-camping sikit. Kan? Dia bawa beg besar. Beg yang boleh tingkat-tingkat tu kan, yang boleh buka-buka tu kan. Jadi dia jalan-jalan, rupanya satu dia punya tu dah macam dah putus sikit. Jadi bila jalan-jalan dia jatuh. Jalan-jalan jatuh. Jalan-jalan. Dia sebelah saya betul. Jatuh. Dia, apa hal cik ni? Dia ni. Saya pun kata, saya nak bantu, saya pun pegang. Saya pun jalan. Rupanya Melayu. Rupanya Melayu, orang Melayu. Saya bawa sampailah depan hotel dia. Saya tolong bawa, saya pegang sebelah, dia pegang sebelah. Jadi tak jatuh lah benda tu kan. Lepas tu, bila sampai tu, buat, rupanya dia orang Malaysia, semua daripada pondok mana lah apa. Kemudian, saya tanya, kenal ke ulama-ulama yang apa ni, kan, yang ni lah, yang baik-baik, soleh-soleh ni kan. Dia kata, ada ramai dia kata. Saya pun daripada saya ni dulu jahat dia. Suka, macam-macam jenis dosa ni saya dah bertobat lah dia kata. Tapi dia tahu ada seorang ni sahabat berenam. Ada orang sahabat berenam sini. Kalau tak salah, ada tak nama Ali, Pak Ali? Kenal? Pak Ali nama, kenal? Tak kenal memang tak kenal. Dia memang orang tak kenal. Tapi dia kenal, orang ni kenal. Dia kata, tuan duduk kat mana? Saya duduk kat Selangor, maksud saya duduk kat Shah Alam. Lepas tu dia kata, ada seorang kat sahabat berenam, tuan carilah dia. Siapa dia? Ali. Orang panggil Pak Ali. Dia ni selalu pergi sembahyang. Pakai baju putih atau kain putih. Maksudnya serba putih lah. Lepas tu dia kata naik basikal. Orang situ semua tak kenal dia. Dia ni baik, soleh. Tapi orang jauh-jauh ulama semua kenal dia. Lepas tu dia kata, dia kata, kalau dia naik basikal, hujan, baju dia tak basah kata. Hujan pun segan nak lekat kat baju dia kata. Lebih kurang macam itulah. Saya pun tak tahu, kita tak pernah jumpa kan. Oh, macam itu kan. Dapat tu je, Pak Ali, sahabat berenam. Pak Ali, orang nama Ali bukan seorang kat sahabat berenam kan. Kemudian, sahabat berenam pun saya tak pernah sampai sahabat berenam. Allah izin balik Malaysia. Kan? Balik Malaysia, malam tu ada seorang kawan, bekas sekolah lama tu. Dah balik ke ustaz, dia kata, okey, kita mengetih malam ni. Malam ni Allah izin free, pergilah. Minum-minum, dia bawa seorang kawan. Dari sahabat berenam. Kawan tu dari sahabat berenam. Saya pun tanya dia, kenal tak orang ni? Tak kenal, tak ada pun dia kata. Lepas tu saya kata, dia selalu naik basikal, pakai baju putih. Kalau baju putih, baju jubah ke, baju putih atau kain putih ke. Selalunya pergi masjid, dia akan macam itulah naik basikal. Dia fikir-fikir, masa saya sekolah rendah dulu ada orang tua naik basikal depan rumah. Depan sekolah, lalu sekolah. Tapi saya tak kenal dia kata. Tak apa, kita cari. Kalau ada jodoh, Allah izin, jumpalah kan. Pergilah. Pergi sekolah dia pun dah runtuh lah. Sekolah dia pun dah sekolah lama kan. Lepas tu nak cari macam mana, lalas. Tak apalah, kita nak Zohor. Daripada pagi pergi sampai Zohor, saya pun pergi nak sembahyang kat masjid lah, kat Zohor. Sembahyang kat masjid, tanya dengan orang masjid tu, kenal tak sekian-sekian orang Ali ke apa, kata. Oh, dia kata, kenal dia ni, kata. Orang tua ni kenal. Tapi kalau di sahabat berenam, kan, orang tak kenal dia, orang kenal anak dia. Anak dia ustaz, tapi tak ingat nama dia. Anak dia ustaz besar, ustaz yang dikenali di situ. Tapi dia orang tak kenal. Waktu kata, kat mana dia? Dia kata dah pindah kat kawasan kampung ni. Tapi tak tahu kampung kat mana. Dia sebutlah nama kampung tu. Tapi kami pergilah cari-cari jumpa. Lepas pergi situ, macam mana nak jumpa? Dia mesti pergi masjid kan. Tunggu kat masjid. Allah izin, tunggu, jumpa nampak. Dia baju putih semua. Dia duduk di saf yang paling belakang sekali. Dia bukan duduk saf paling depan. Kalau kita sembahyang, berebut-rebut depan kan. Duduk depan. Dia paling belakang sekali. Datang-datang tu, dia sembahyang sunat tahiyatul masjid, dia tu duduk, batang tidur macam tu. Tidur. Macam bodoh lah. Orang tengok memang orang kampung bodoh lah. Saya tengok,
Dia ke kan? Lepas tu, habis daripada solat tu, solat maghrib tu, dia orang ada buat baca, macam baca Quran sama-sama ramai, baca Qul Huwallahu Ahad semua tu. Dah baca, sebelum tu isyak tu, dia duduk seorang-seorang. Dia duduk macam gini, tidur je. Gitu. Macam gitulah. Kan? Mata tutup, tunduk macam tu kan. Saya rasa dia tak tidur kan. Saya pun pergi depan dia. Assalamualaikum kan. Pak Ali ke? Kan? Lepas tu, dia kata, dah masuk isyak ke? Kata, dah masuk isyak. Mata tak buka. Dah masuk isyak ke? Tak, saya Nur Azman. Saya daripada Shah Alam. Saya datang ni nak minta nasihat. Dia terus diam. Dia diam. Kita pun tunggulah. Takkan kita tak cakap banyak-banyak kan? Kita kan. Saya cuma nak dapat nasihat daripada dia je. Nak dapat nasihat. Ini nak sebut orang yang dekat dengan Allah. Saya tengah duduk-duduk macam gitu. Tiba-tiba, pop. Seperti dia bercakap dengan saya. Dekat hati. Dia kata. Kan? Buat apa cari makhluk? Dia kata. Buat apa cari manusia? Carilah Allah. Nampak? Oh, tersentak. Macam kita cakap ni. Tapi dia tak, mulut dia tutup. Dia tu. Tapi saya rasa dia bercakap kat saya. Hati rasa. Kan? Pernah tak orang cakap hati ke hati? Saya pun tak pernah kan. Tapi tiba-tiba. Carilah Allah. Jangan cari makhluk. Itu je dia cakap. Lepas tu saya pun dah terdiam dah. Astaghfirullah. Kita cari manusia kan? Allah kan ada. Apa nak cari manusia? Kan? Oh, itu pelajaran yang paling besar. Itu je perkataan dia. Lepas tu bila saya dah tengah fikir-fikir tu, tiba-tiba datang seorang pakai serban, seorang lelaki muda. Assalamualaikum. Salam. Tuan ni macam saya kenal lah. Pelanduk dia serupa kot. Dia kata, bukan saya, orang lain. Tak, tuan ni ada Palestin dia kata. Tak boleh lari lah. Kan? Jadi, bila dia kata kenal Palestin kan, lepas tu datang seorang lagi. Rupanya tu imam muda, lepas tu imam tua. Terus dia yang berbual, Pak Ali ni pelan-pelan bangun, keluar ke tempat lain. Itulah pengalaman kita. Kalau kita nak sesuatu, minta pada Allah. Hati kita ni bercakaplah dengan Allah. Rendah diri, minta pada Allah. Allah dengar. Allah lebih dengar cakap kita, bisik kita daripada kita cakap kat orang paling rapat dengan kita. Siapa orang paling rapat kita? Isteri kita ke, suami kita ke, kawan kita ke, anak kita ke. Kita bercakap dengan orang ni, kan? Manusia, dia masih makhluk. Jadi, untuk kita nak berjalan menuju ke akhir zaman ini, terutamanya dengan fitnah yang makin besar ni, kita latih diri kita boleh bercakap dengan Allah. Mintalah dengan dia. Sebelum minta kat orang, minta kat dia dulu. Ya Allah, Engkau tahulah aku lemah. Ya Allah, Engkau tahulah aku kurang. Ya Allah, Engkau tahu aku sakit. Ya Allah, Engkau tahu aku miskin. Ya Allah, Engkau berilah aku. Minta kat dia. Allah akan beri tak? Allah akan beri, tapi lebih baik daripada apa yang kita minta. Tapi jangan kita kata, aku nak kaya, tiba-tiba dapat kaya. Tak. Kadang Allah tak bagi kita kaya. Sebab apa Allah tak bagi kita kaya? Kalau kita kaya, kita jadi macam Fir'aun. Jadi Allah tak bagi kita kaya. Tapi Allah bagi yang lebih baik daripada itu. Tapi minta, yakin dan Allah dengar. Kalau kita cakap dengan sahabat kita, saudara kita, orang rapat kita, cakap. Dia dengar, dia tunduk. Ya, betul. Saya sokong. Contoh kan. Allah SWT maha mendengar. So, cakap dengan hati. Kita kena latih ni. Okey. Jadi, saya nak ajar tuan-tuan sebelum saya tutup. Satu zikir yang Rasul SAW ajar pada kita. Zikir ini kita boleh buat dan cuba amalkan. Terutamanya bila berada dalam keadaan paling susah. Kenapa? Inilah zikir yang Rasulullah SAW akan baca. Dan Rasulullah ajar pada kita, pada sahabat-sahabat dia, ketika baginda berada dalam keadaan paling susah sekali. Maksudnya ujian paling hebat, Rasulullah akan baca. La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallahu rabbul arshil azim. La ilaha illallahu rabbus samawati wa rabbul ard wa rabbul arshil karim. Ini dia. La ilaha illallahul azimul halim. Tidak ada ilah, tidak ada Tuhan melainkan Allah yang maha agung, yang maha penyantun, yang maha prihatin, yang akan taking care kita ni, yang akan ambil berat pada kita. Al-Halim. La ilaha illallah rabbul arshil azim.
Tidak ada ilah, tidak ada Tuhan melainkan Allah. Rabb, Tuhan kepada arash yang agung. Maknanya Allah ni raja, pemilik. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ard wa rabbul arsyil karim. Tidak ada Tuhan melainkan Allah. Tuhan, raja, Rabb, Tuhan kepada langit dan bumi, dan Tuhan kepada arash. Karim, yang mulia. Karim ni juga maksudnya apa? Al-Karim ini maknanya yang cepat memberi. Yang cepat memberi. Jadi kalau kita doa, kita ya Allah, bismillahirrahmanirrahim, Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Karim. Maknanya ya Karim ni Allah Subhanahu Wa Taala akan menyegerakan apa yang kita minta. Tapi of course Allah tak ikut kita. Allah bagi apa yang lebih baik daripada yang kita nak. Sebab dia raja, dia Tuhan, dia Rabb. Takkan dia nak ikut kita, kita ni hamba saja. Kita minta, tapi ya Karim, Al-Karim, nama Karim tu maknanya yang maha segera memberi. Itu kemuliaan Allah, Allah segera memberikan. Jadi bila kita zikir ni, kita baca dengan lidah kita baca dengan hati kita, dan kemudian kalau boleh kita minta lah, bila habis-habis kita minta. Kalau tak minta pun tak apa, Allah mengetahui apa yang kita nak. Boleh? Allah mengetahui apa yang kita hajatkan. Tak payah cakap pun tak apa. Cukup dengan zikir. La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallahu rabbul arsyil azim. La ilaha illallahu rabbus samawati wa rabbul arsyil karim. La ilaha illallah. 100 kali. Siapa kena sihir, sama kanser, susah, inilah doa yang Rasulullah SAW ajar. Bila Rasul dalam keadaan susah, maka dia akan ulang. Maka insya-Allah mudah-mudahan Allah akan mudahkan kita. Terutamanya bila kita tak boleh buat apa-apa dah. Maknanya kita kena fitnah. Tak boleh nak buat apa, bacalah doa ni. Menangislah pada Allah. Kita mengadu, ya Allah, tidak ada Tuhan melainkan Engkau, ya Allah. Engkau lah raja, Engkau dah Rabb, Engkau lah Tuhan kepada arash yang agung. Tuhan langit dan Tuhan bumi. Tuhan kepada arash yang mulia. Karim. Karim ni maknanya Allah yang maha mulia, Allah akan segera perkenankan. Boleh amalkan tuan-tuan puan-puan. Kalau tak dapat 100 kali, ikutlah 5 kali, 1 kali, 10 kali. Jadi kalau capai ada masalah, banyakkan baca ni. Baik. Rasa tu kot Ada apa-apa lain? Tak ada. Kita tangguhlah insya-Allah. Saya minta maaf sekiranya apa yang saya sampaikan mungkin tak sampai maksud. Sebenarnya banyak benda yang saya nak sampaikan, tapi cukuplah apa yang saya sampaikan tadi. Mudah-mudahan yang dapat. Tak ada. Kita baca doa dulu insya-Allah. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallahu rabbul arsyil azim. La ilaha illallahu rabbus samawati wa rabbul ard wa rabbul arsyil karim. Allahumma innaka ta'lam anna hadhil qulub qad istamat ala mahabbatik wal taqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nasrati syariatik fasikillahumma rabitataha wa dimuddaha wahdiha subulaha واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأهيها بمعرفتك وأمتها على شهادة في سبيلك يا الله إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم انصر الإسلام والمسلمين والمستضعفين والمجاهدين في كل مكان وفي كل زمن. اللهم انصرنا على تارك الدعوة وتارك التربية وتارك الجهاد في سبيل الله. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المحيا والممات. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. اللهم إنا نعوذ بك من المعصم والمغرم. اللهم اجعلنا من المؤمنين حقا. اللهم اجعلنا من المتقين حقا. اللهم اجعلنا من المحسنين حقا. اللهم اجعلنا من المقربين. اللهم اجعلنا من الواصلين. اللهم اجعلنا من العارفين. اللهم اجعلنا من المحبين. اللهم اجعلنا من الصديقين والشهداء والصالحين. اللهم اجعلنا من الصابرين. اللهم اجعلنا الشاكرين. اللهم اجعلنا من المهديين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة
wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tangguh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina